Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bersiaran sekali lagi dalam edisi Selamat Pagi Malaysia. Edisi hari ini 23 Oktober 2024. Alhamdulillah, saya Ridwan bersama dengan Raja Sofia, Raja Arif akan menemani anda sehingga pukul 10 pagi. Sudah lama kami tidak bergandingan. Saya rasa lebih kurang dalam sebulan lebih juga, saya cuti sebenarnya studio dah 3 minggu. Last bergandingan dengan Sofia rasa sebulan lebih. September je. Sihat Sofi? Alhamdulillah. Ridwan macam mana? Seronok Kelantan ya? Seronok Kelantan. Dan sebelum itu saya pergi juga Langkawi untuk menyediakan satu pakej kepada penonton Selamat Malaysia berkaitan dengan sukan Ironman. Tahniah ya diucapkan kepada Ridwan. Terima kasih. Tahniah juga kepada Sufi. Banyak dalam masa 3 minggu buat bajet dan sebagainya, buat belanjawan dan sebagainya kan. Okey. Itulah sebenarnya tugas kita untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat Malaysia, terutamanya dalam rancangan Pagi Selamat Pagi Malaysia. Kami ceria kan hari ini? Ya, betul. Kita baju oren kot semangat dia. Vibes vibes. Okey, dan diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik insya-Allah. Jadi hari ini juga pelbagai topik akan kami sajikan kepada anda. Tapi seperti biasalah Ridwan, kita akan mulakan dengan rentetan berita semalam, dan antara perincian di sini iaitu mesyuarat ketiga penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 Dewan Rakyat. Antara perincian yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan di sini berkaitan kerajaan nakutakan miskin tegar tidak mengira kaum. Semua warga negara yang susah wajib dibantu tanpa diskriminasi. Dan seterusnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas sokongan kerjasama semua kerajaan negeri dalam usaha menoktahkan miskin tegar. Dan antara yang lain juga iaitu kerajaan bersetuju Jabatan Audit Negara laksanakan pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan. Nantikan ahli lembaga pengarah JLC akan melalui tapisan termasuk semakan daripada BNM, SPRM dan juga PDRS. Seperti mana yang kita tahu, peruntukan untuk belanjawan 2025 adalah sebanyak 421 bilion yang telah diperuntukkan, dan juga alhamdulillah pelaburan negara juga bertambah. Kalau kita lihat data-data yang telah dikongsikan, ini merupakan satu petanda yang baiklah untuk semua. Dan juga antara yang dikongsikan ini juga merupakan kerangka bagi ekonomi madani yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu yang merupakan juga Menteri Kewangan. Jadi ini dia antara perkara yang perlu lagi diberikan pendekatan, iaitu berkenaan dengan miskin tegar dan sebagainya. Dan banyak sebenarnya kalau kita nak bercakap berkenaan dengan belanjawan, kerana panjang perincian berkenaan dengan belanjawan. Hari ini kita akan bawakan satu topik berkenaan dengan belanjawan 2025 yang mana kita akan melihat peruntukan yang diberikan kepada sektor sukan. Pada tahun 2025 peruntukan sebanyak 230 juta dan kita akan beri fokus perbincangan tentang belanjawan 2025 ini dalam sektor sukan ini. Bagaimanakah usaha kita untuk kita menerapkan lagi pelbagai lagi usaha untuk kita memperkukuhkan lagi untuk program Road to LA 2028, Los Angeles 2028 ataupun Sukan Olimpik pada tahun 2028 dalam misi kita untuk kita mendapatkan pingat pertama emas di Sukan Olimpik. RTG kan? RTG, Road to Goal. Masih lagi berada dalam belanjawan 2025 dalam sektor sukan. Okey, berita seterusnya kita akan berikan kepada anda semua. Okey, kita dah nak masuk musim monsun. Maksudnya monsun timur laut. Dalam bahasa biasa dipanggil sebagai musim hujan ataupun musim tengkujuh. Jadi banyak kawasan di Malaysia akan menerima hujan lebih daripada biasa. Risiko berlaku banjir juga akan berlaku, tapi ini yang akan kami kongsikan kepada anda adalah bagaimana di Selangor, yang mana Taman Eko Hutan Simpan di Selangor ditutup hingga Januari 2025. Jadi Pengarah Perhutanan Negeri Selangor berkata penutupan itu sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelak berlaku insiden tidak diingini kepada pengunjung susulan monsun timur laut yang dijangka bermula awal bulan hadapan. Bukan sahaja di Selangor, kalau kita lihat anda boleh lawati juga Instagram Berita RTM. Di Perak, di negeri lain juga telah pun melakukan telah melakukan langkah ini untuk mengelakkan sebarang risiko berlaku ketika musim monsun timur laut nanti. Betul, sebab sekarang ni kalau kita tengok kan, atas mesti kawasan hotspot saja menjadi tumpuan kan. Jadi di mana mungkin kawasan-kawasan anda yang berhampiran dengan sungai dan sebagainya perlu untuk sentiasa berhati-hati dan pastikan dokumen yang penting itu diletakkan di satu tempat yang selamat supaya sekiranya berlaku banjir mudah untuk kita dapatkan dan juga melindungi data-data peribadi, khususnya berkenaan dengan dokumen beg kecemasan yang sentiasa kita berikan tips kepada anda dalam itu. Perlu ada apa-apa. Selepas ini kita akan berikan tips kepada anda. Baik, ini berkaitan dengan kedai makan. Saya rasa ini berita yang cukup panas sebelum ini. Ini adalah larangan merokok ketika berada di kedai makan. Boleh kena saman. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan kita nak menyaman orang tu, kita nak beri kesedaran bahawa merokok
ataupun orang kata orang biasa yang tidak merokok, kesan daripada asap rokok itu sangat berbahaya. Betul. Kita nak kurangkan risiko kesihatan kepada masyarakat sebenarnya. Betul. Sebenarnya mindset ni perlu kita tukarlah sebab terutamanya bagi mereka yang berada di sekeliling kita. Mungkin ahli keluarga kita tidak mempunyai sebarang sakit sebagainya. Tetapi orang yang berada di sekeliling kita mungkin tidak boleh dengan tak boleh dengan agak sensitif paru-paru dan sebagainya ataupun faktor kesihatan yang lain juga yang mengakibatkan sekiranya mereka terhidu bau asap rokok tersebut akan mengakibatkan sebarang kemungkinan yang berlaku, komplikasi sebagainya. Jadi perlu bukan untuk diri kita sahaja tetapi untuk memikirkan tentang orang yang berada di sekeliling sebenarnya. Dan juga rondaan lebih kerap akan dilakukan di lokasi yang sering menerima aduan mengenai isu merokok di tempat larangan. Tegas Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam Datuk Dr. Nur Hayati Rusli. Tambahannya melalui beberapa operasi harian dan berjadual dijalankan sejumlah 33 notis di bawah Seksyen 47 Akta 852 telah pun dikeluarkan. Jadi ini amaran untuk kita semua, jangan merokok di tempat awam dan juga jangan merokok, jangan merokok di kedai makan. Itu salah. Boleh didakwa di bawah Akta 852. Okey. Seterusnya, ini berkaitan dengan ASEAN. Silakan Sufi. Dan antara perincian di sini, Kepengerusian ASEAN 2025 rapatkan jurang pembangunan tingkatkan taraf hidup, dan antara perincian di sini elemen keterangkuman dan kemampanan akan diberikan keutamaan selaras tema Pengurusian ASEAN oleh Malaysia bagi tahun 2025. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Malaysia akan memastikan elemen tersebut diperkasa ke arah usaha pembinaan komuniti ASEAN. Ini termasuk melibatkan usaha yang lebih besar untuk merapatkan jurang pembangunan, meningkatkan taraf hidup dan pada masa yang sama mengurangkan kesan perubahan iklim. Penting sebenarnya apabila kita bercakap tentang negara ASEAN adalah bagaimana kesefahaman kita antara negara-negara serantau ini dalam memastikan pembangunan ekonomi kita ini berada pada tahap yang lebih tinggi dan juga kita boleh setaraf dengan negara-negara maju yang lain lah. Dan kalau kita lihat di sini yang menariknya adalah logo. Yang kalau kita lihat sekali pandang adalah macam bunga raya. Sebenarnya itulah dia. Logo ini diasaskan oleh bunga kebangsaan kita, bunga raya. Bunga raya. Okey. Seterusnya berkaitan dengan sukan. Jadi Glasgow akan menjadi tuan rumah kepada sukan Commonwealth pada tahun 2026 dan ada beberapa sukan sebenarnya telah pun digugurkan daripada Commonwealth Games ini. Dan kalau kita lihat di sini, inilah sukan-sukan sebenarnya yang menjadi pertaruhan kita untuk mendapat pingat emas. Betul. Tapi kita kena hormat pendirian tuan rumah kerana tuan rumah mempunyai kuasa untuk menentukan sukan apa yang dipertandingkan dan sebagainya. Jadi sukan yang telah pun digugurkan yang menjadi prospek emas untuk negara kita adalah sukan badminton, terjun dan juga squash. Yang mana kita tahu ketiga-tiga sukan ini kita mempunyai prospek emas yang cukup kuat. Bukan sahaja di peringkat Commonwealth Games tetapi di peringkat Olimpik juga kita memberi tentangan yang hebat dalam kedua-dua sukan ini, kecuali squash. Squash masih lagi belum dipertandingkan di Olimpik, tetapi ada jangkaan dan juga ada perancangan untuk memasukkan squash pada sukan Olimpik seterusnya. Okey. Jadi itu dia antara perinciannya juga, iaitu ketiadaan sukan utama itu bahkan menjadi tamparan hebat buat kontijen negara kerana setiap edisi menjadi prospek pungutan pingat emas. Seperti yang mana yang dikongsikan tadi. Ada satu lagi. Jangan lupa untuk sama-sama kita Sri Angkasa. Saksikan. Ini pengacara. Kami tidak tercalon. Tidak mengapa. Rakan kami Ismail Adnan tercalon. Betul. Sebagai pengulas sebaik. DJ kami juga. DJ di national di semua radio lah. Betul. Ada yang tercalon untuk kategori DJ radio terbaik. Ramai sebenarnya yang menghasilkan produk-produk kreatif ini untuk diangkat nilainya dan diiktiraf bagusnya mereka dalam industri ini. Tak dilupakan juga antara pengulas yang terbaik juga iaitu Tuan Haji Syaril Sarapuddin. Juga tercalon sebenarnya. Dia sekali dengan Ismail lah satu kategori. Betul. Jadi orang kata buku bertemu ruas lah. Semuanya hebat-hebat pada kita Syahril dan juga Ismail itu merupakan senior lah dalam Selamat Pagi Malaysia ni. Mereka ni cukup hebat dan saya cukup kagumi kepetahan mereka ketika mengulas sesuatu acara yang melibatkan acara peringkat kebangsaan, istiadat, ekonomi dan sebagainya. Hebat. Anda boleh tonton pada 26 Oktober 2024 pada Sabtu ini pada pukul 9 malam. Siaran langsung akan kami berikan kepada anda menerusi TV2. Semalam dah ada separuh. Betul. Anugerah-anugerah telah pun disampaikan lah. Dan insya-Allah pada hari Sabtu ini akan diteruskan lagi. Jadi sama-sama kita saksikan sebab kita juga akan bawakan kepada anda antara rakan-rakan artis yang cukup hebat yang akan menceriakan malam anda nanti. Okey.
Kita berehat seketika. Ada 2 jam lagi untuk kami bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Selepas ini. Selamat Pagi Malaysia. Bagi memelihara modal insan, sosial dan kebajikan masyarakat India RM130 juta untuk program tambahan masyarakat India selain penyertaan mereka dalam tekun, amanah ikhtiar dan program-program yang sedia ada. Kumpulan yang bergajikan RM7,000 sebulan ini tidak lagi layak untuk mendapat subsidi petrol, subsidi pendidikan tidak kira ke sekolah berasrama penuh ataupun ke universiti awam dan juga subsidi kesihatan untuk memanfaatkan hospital-hospital awam. Persoalan saya adalah mudah. Adakah wajar kita menghukum mereka yang saya rasa sejujurnya berada dalam kategori kelas pertengahan kerana purata gaji bulanan mereka hanya RM7,000 sebulan? Kecoh kononnya rakyat kelas pertengahan terbeban dengan usaha penyasaran subsidi. Tuduhan dibuat seorang ahli parlimen yang menjadikan jadual kelas pendapatan isi rumah Jabatan Perangkaan sebagai sumber. Dakwanya, jumlah pendapatan kumpulan itu tak banyak mana, namun terpaksa belanja lebih kerana termasuk dalam kategori maha kaya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit mengelirukan. Menurut Menteri Ekonomi, jadual pendapatan bulanan yang dipetik bukan indikator tunggal dalam melaksanakan penyasaran subsidi. Bagi menentukan kelayakan penerima, konsep baharu perbelanjaan bersih isi rumah bakal diguna pakai. Ini kerana mekanisme yang sedang diperhalusi itu adalah lebih adil dan wajar. Secara konsepnya, yang itu telah dibincangkan secara mendalam di peringkat kerajaan. Now we are moving daripada konseptual kepada pelaksanaan. So perbincangan mengenai pelaksanaan itu sedang berlaku, and I think it's best untuk kita tunggu the final design of it. Tetapi bila Perdana Menteri sebut T15, itu merujuk kepada kaedah-kaedah yang akan diumumkan nanti. Usah timbulkan kegusaran, tak perlu panik dengan reka cerita yang tak betul. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat Pagi Malaysia. Singgah sebentar di Konti Negeri FM. Kita akan berikan laluan kepada rakan kami untuk menyampaikan sedikit info dari Konti Radio. Ya, betul. Dan untuk pagi ini kita akan bersama dengan DJ Syafiq dan juga DJ Zu yang akan berkongsi apakah antara perincian menarik khususnya di Negeri FM. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan tugas di Selamat Pagi Malaysia, terutamanya Ridwan, kita punya Iron Man Malaysia, dan juga Raja Sufia yang untuk apa orang cakap hari ini kita punya pengacara di Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hari ini. Dan seleksi pagi giliran Negeri FM bertemankan saya Syafiq Azul Zafri dan juga saya Zu. Baik, kita nak kongsikan pelbagai aktiviti sudah semestinya di Negeri Sembilan. Dan kepada penonton dan juga pendengar, ini Negeri FM ingat sampai
sampai bila-bila. Ya, betul. Jangan lupa juga untuk ikuti kita punya platform media sosial, Syafiq. Negeri FM Official di semualah TikTok, Facebook dan juga Instagram. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan kami. Kami bersiaran secara 18 jam daripada pukul 6 pagi lagi. Mula-mula lagi ditemani dengan Syafiq dan juga Zu. Iaitu Radar Pagi. Dan seterusnya, Syafiq. Selepas tu kita ikuti dengan Santai Negeri FM. Selepas itu Moncak Potang. Dia ikuti dengan segmen Malam Ekspresi. Bermakna 4 segmen di Negeri FM. Jangan lupa ikuti frekuensi kami semestinya di 92.6 dan juga menerusi radio dalam talian iaitu rtm.gov.my. Mungkin Zu ada perkongsian nak cerita untuk pagi ni. Ya, betul. Kita nak kongsi mengenai Anugerah Sri Angkasa, Syafiq. Bila cerita mengenai ASA 2026 ni, ada 2 orang rakan kita daripada Negeri FM tercalon untuk top 5 2 kategori. Finalis kita lah. Jadi kita nak ucapkan selamat maju jaya dan kita doakan kejayaan untuk rakan kita ni. Antaranya saudara Faizal bin Muhammad Amin yang tercalon dalam top 5 untuk penyimbangan audio radio terbaik kategori radio. Dan seterusnya saudara Muhammad Syahid Mat Syah kandungan video terbaik kategori media baharu. Baik, itu untuk Anugerah Sri Angkasa yang akan berlaku tidak lama lagi. Ya, betul. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, penonton dan juga pendengar untuk sama-sama tonton secara live nanti bagi Anugerah Sri Angkasa 2024. Baik, Syafiq dah kongsikan dengan anda antara yang akan berlaku pada hari Khamis ini mengenai dengan program JPN Discovery #1 Tanda Pagar 1 menerusi Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sembilan. Ayuh ramai-ramai ke program JPN Discovery Tanda Pagar 1 Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sembilan yang akan berlangsung pada 24 Oktober 2024 bermula jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Jabatan Pendaftaran Negara JPN Port Dickson. Sudah semestinya pelbagai aktiviti menarik yang kita akan sediakan antaranya perkhidmatan kaunter bergerak Mekar 9, sesi sua hikmat nasihat urusan pendaftaran, pameran rekod dan dokumen JPN, pameran bahagian penguatkuasaan siasatan dan penguatkuasaan JPN, segmen produk inovasi JPN dan aktiviti interaktif bersama dengan pengunjung. Untuk maklumat lanjut anda boleh layari sendiri media sosial JPN Negeri Sembilan untuk laman webnya JPN N9 Official. Itu dia antara aktiviti yang ada di Negeri Sembilan yang orang ramai boleh manfaatkan, terutamanya untuk yang nak menerima manfaat daripada JPN lah. Mungkin tak sempat nak ke pejabat ke kan. Zu, baru-baru ni kita baru je selesai untuk Jelajah Negeri Sembilan 2024. Ya, betul. Pelumba kebangsaan Muhammad Zawawi Azman kini berhasrat mengulangi pencapaian itu pada kejohanan berbasikal dekat Tour Gatih di Terengganu 2024 dekat Kuala Terengganu bermula esok hingga 28 Oktober ini. Kita rasa sampai di sini saja untuk perkongsian seleksi pagi Negeri FM. Kembali bersama dengan rakan-rakan tugas di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih banyak-banyak kepada DJ Syafiq dan juga DJ Zu di Negeri FM. Baiklah, seperti mana yang dijanjikan, kita akan bawakan perbincangan berkenaan dengan analisis pasca belanjawan 2025 dan kali ini kita akan memberi fokus kepada sukan. Betul. Dan bersama dengan kita sekarang ini saya kenalkan iaitu bersama dengan tetamu kita yang berada di sekarang ini di dalam talian di Taiwan ketika ini iaitu Datuk Sri Megat Syariman Datuk Zaharuddin merupakan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Sri. Baiklah Datuk, kita boleh mulakan sedikit mungkin gambaran awal dan juga hemat Datuk berkenaan dengan peruntukan keseluruhan yang diberikan kepada kementerian itu sebanyak 230 juta kepada pembangunan sukan secara keseluruhan. Kita boleh mulakan dengan perkara ini dahulu Datuk, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Pak SPM menjemput saya. Tak jemu-jemu menjemput saya. Untuk saya maklumat untuk belanjawan kali ini, alhamdulillah dana yang begitu besar juga diberikan kepada Kementerian Belia Sukan secara khusus.
Cuma saya percaya dana itu akan diguna baik dan akan manfaat semua atlet. Cuma saya berharap juga jika kalau kita boleh lebih sedikit berikan fokus kepada program Akaumbi, di mana di situlah kita punya talent bank atau kita punya atlet yang akan the future athletes yang akan menggantikan atlet yang sedia ada. Cuma kita perlu ada program yang jangka masa panjang, dan insya-Allah dana yang diberikan itu kita boleh salurkan ke sini, dan apa program dan juga latihan atau juga international competition telah kita rancangkan itu akan berjalan seperti biasa. Cuma pengurusan kita adalah di LA dan juga di Brisbane 2032. So kita tak nak ketandusan atlet, kita tak nak tidak cukup atlet, dan kita kalau boleh sukan para ini akan sentiasa mengharumkan nama negara dan membawa banyak pingat untuk Malaysia yang kita cintai ini. Itulah dia. Ya, insya-Allah. Jadi kita pun mendoakan yang sama, Datuk Seri. Dan antara yang lain juga, berdasarkan pertukaran yang diberikan ini, apa lagi antara perkara penambahbaikan khususnya berkenaan dengan atlet untuk kita sama-sama ke arah untuk mengangkat ataupun mendapatkan pingat emas tu, Datuk Seri? Mungkin dari pandangan kami di Majlis Paralimpik Malaysia adalah dua perkara, iaitu satu adalah dari segi teknologi yang perlu diberikan, mana all the sports technology seperti AI yang akan membantu atlet para, sistem dan juga software atau equipment yang ada di luar sana boleh membantu atlet ini, sebab atlet saingan kita di luar negara seperti di Eropah dan juga di Americas, mereka telah menggunakan banyak teknologi, dan dari situ mereka boleh enhance atau lebih mendapatkan pencapaian, dan dia boleh tahu dia punya opponent atau pihak lawan di mana dia boleh tahu kelemahan dan apabila impact yang dia boleh bawa lah. Nombor dua adalah mungkin psychological training yang kita perlukan untuk mantap kepada atlet para lah, sebab saya rasa psychological also important, dan saya tengok saya belajar juga seperti tim Amerika atau tim Great Britain di mana mereka menghususkan dari segi psychological strength itu penting. So bukan hanya bertaruh berlatih saja, tapi mental strength is important. So I think we have to focus technology and mental strength. Itulah kita perlukan, dan saya juga harap dana itu pergi kepada semua persatuan, 25 persatuan di dalam di bawah Majlis Paralimpik Malaysia, dan persatuan-persatuan ini adalah nadi kita yang akan memberikan talent, yang mereka lah yang akan kejohanan. So this is what we need lah, a good support system insya-Allah yang kita perlukan. Datuk Seri, selain daripada acara-acara yang telah pun kita buktikan kita boleh berjaya mendapatkan pingat emas daripada sukan-sukan di kategori Paralimpik ini seperti angkat berat, badminton, apa lagi pandangan Datuk Seri, dana yang perlu kita letakkan kepada sukan-sukan yang berpotensi untuk kita bawa balik lagi banyak lagi pingat emas daripada Paralimpik pada Los Angeles 2028 ini, Datuk Seri? Ya, untuk makluman rakan di studio, 65% medal itu datang dari dua sukan, iaitu sukan para renang dan juga athletics. So saya rasa kita, sebab setiap kedua-dua sukan ini ada banyak acara, so mungkin kita harus fokuskan bukan hanya kita ingin tinggalkan sukan lain, tapi sukan-sukan yang lebih strategik di mana kita mempunyai kekuatan. Saya percaya also kita perlu harus ceburi dalam sukan wheelchair rugby, wheelchair basketball, goalball, sukan-sukan berpasukan yang mana kita juga ada advantage. Saya percaya sukan bukan hanya athletics dan juga swimming, tapi sukan seperti bukan juga weightlifter, tapi sukan-sukan lain seperti badminton yang kita perlu dapatkan lebih banyak talent. Cuma untuk makluman kita sekarang mungkin ada dalam 5 ke 6 orang, tapi itu masih tidak cukup. So saya percaya sukan lain yang perlu kita fokuskan adalah sukan berpasukan dan juga sukan yang seperti judo, sukan-sukan taekwondo, and then memanah. Dan kita perlu harus banyakkan lagi talent, sebab kita telah menggunakan talent daripada tahun 2016 dan juga ada talent yang baru, tapi hanya 1 atau 2 orang saja yang dapat masuk ke dalam Tokyo dan juga pada Paris Paralimpik. So saya harap talent bank itu tidak putus-putus untuk kita lambakkan atlet-atlet ini dalam semua kategori. Kalau kita tengok strategi negara-negara lain adalah mereka memastikan setiap sukan itu ada atlet mereka. So that's why I think the game plan is untuk tengok di mana secara
a wide way of us participating dan bawa balik medal. Tak nak nanti di LA nanti kita kekurangan medal daripada Paris Paralympic ini. Itulah saya punya concern sebenarnya, saya punya kerisauan. Ya. Datuk Seri, satu lagi, saya tertarik apabila kita melihat kepada prospek sukan yang boleh membawa emas kepada negara Malaysia ini, peruntukan yang diberikan pada pendapat Datuk Seri, adakah kita perlu untuk mengembangkan kepakaran yang perlu kita dapatkan itu daripada pakar-pakar sukan daripada luar negara, ataupun bagaimana? Kerana peruntukan yang diberikan daripada tahun ke tahun. Mungkin kita tidak boleh menjangkakan apa yang berlaku pada tahun 2026, 2027, pada tahun 2025. Pandangan Datuk Seri dengan peruntukan yang diberikan, adakah kita perlu mengembangkan kepakaran-kepakaran itu kita dapatkan daripada negara-negara yang lebih pakar untuk menghasilkan pingat emas ini? Saya setuju 1000% berkenaan perkara itu. Saya juga ada cadangan kepada Majlis Sukan Negara di mana usaha sama kita, yang di mana saya sebagai Presiden dan juga sekarang saya berada di Taipei, di mana kita mempunyai Asian Paralympic Committee, punya meeting di mana saya mewakili Malaysia on the board of 42 negara Asia, di mana banyak negara seperti Korea, China yang telah menawarkan untuk saya, menawarkan kepada Malaysia supaya kita boleh hantar ke atlet kita ke luar negara, kerana mereka adalah these are the champion nation, negara-negara yang mempunyai teknologi, mempunyai latihan yang bukan kita nak mengatakan latihan kita tidak cukup, tapi cuma tidak salah untuk kita menambah baik dan juga belajar dari negara-negara yang maju, dan juga mereka telah bukti yang mereka adalah champion. So saya percaya itu adalah benda yang penting, itu yang psychological state of mind of atlet tu kena berubah, tidak boleh rasa complacent untuk atlet para sama ada atlet able. Itu pasal bila tengok dekat Malaysia, mungkin saya bukan seorang doktor, tapi I have enough context and also knowledge pasal benda ni, adalah konsistensi kita dari segi mental dan psikologi itu, that's always, benda tu selalu menjadikan kita punya setback. Bila momentum dah bagus, mental tak kuat, we always kecundang. Tu saya percaya the next way to go adalah untuk kita keluar negara seperti di Korea, kita few sports, and then the China, and then Iran sendiri, walaupun kita mengatakan Iran ada dalam 300,000 atlet para dia, untuk saya maklumkan, mereka self-sufficient, mereka produce result yang bagus, dan saya percaya di India juga kita boleh belajar. Kita tak boleh rasa duduk dalam kepompong kita atau sentiasa menjadi jago kampung, atau saya percaya saya selalu menyahut cabaran ini, di mana we always have to work with the world, with the best country, supaya kita dapat meningkatkan prestasi kita. Dan tak naklah hanya daripada Rio 3 emas, daripada Tokyo 3 emas, Paris 2 emas, nanti di LA dia cycle dia akan menurun, kita tidak mahu. So saya harap kita ada langkah-langkah ni, dan saya percaya bajet dari segi itu kita boleh bekerjasama. Saya boleh dapatkan peruntukan-peruntukan di luar sana di mana dia akan berikan kita subsidi juga. So I think it's a G2G punya collaboration, dan saya percaya this will work. Dan banyak nanti atlet-atlet yang baru yang di luar sana yang ingin masuk dalam program. Cuma peruntukan yang ada adalah untuk atlet-atlet yang dalam program saja, high performance athlete di Majlis Sukan Negara. Tapi untuk di Akaumbi itu yang saya mohon pihak kerajaan untuk memberikan dana itu melalui MPM memberikan kepada Persatuan Kebangsaan, di mana Akaumbi itu tak terhenti. Kerana kita tak boleh tunggu hanya kita ada, contohnya para Suma 1,200 lebih atlet, tapi yang masuk dalam program hanya tak sampai 10%. Hanya masuk dalam program 20-30. So you still have a lot of gap. So saya berharap kita adakan quality atlet. Itu yang penting lah saya ingin maklumkan. Okey, dan Datuk Seri, di kesempatan waktu yang ada ni mungkin ada sedikitlah harapan berkenaan dengan Pasca Belanjawan 2025 ini, dan diharapkan dengan peruntukan yang diberikan dan juga dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, juga merupakan Menteri Kewangan, dapat membantu dari segi khususnya persediaan bagi Paralimpik di Sukan LA 28 nanti, dan juga Road to Gold RTG. Datuk Seri, silakan. Untuk maklumat saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya percaya Yang Berhormat Perdana Menteri, he will not micromanage. Alhamdulillah, bajet yang diberi itu cukup bagus. Saya cuma mahu kami dapat bekerjasama dengan pihak KBS supaya dana ini kita be more specific, kita be more fokus untuk kita capaikan kemenangan, dan kita tak perlu buat formula yang sedia ada. Formula yang sedia ada itu mungkin we have to change a bit strategi. Dan saya harap dana untuk Akaumbi tidak dilupakan, dan dana yang ada itu mungkin kita tambah baik dari segi psychological punya training as well as teknologi. Itu yang saya haraplah
untuk bajet kali ini. Sebab duit semua bersama Kementerian Belia dan Sukan, itu yang saya biarkanlah sentuh di situ. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Megat di Syariman Datuk Zaharuddin, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, kerana sudi berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan pasca belanjawan program LA 2028 tidak terhenti, terutamanya dari aspek mencari akar umbi ataupun mencari bakat-bakat baru dalam bidang sukan ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan jemput Datuk Seri ke studio. Selamat pagi. Baiklah. InsyaAllah. Itu dia. Kita berehat seketika. Selepas ini Sofie akan bersama dengan anda. Ada topik yang cukup menarik berkaitan dengan anak-anak. Anak-anak yang keciciran, pelajaran khusus mata pelajaran di sekolah. Jangan risau, ini di antara perkara yang kami ingin bawakan kepada anda sebentar lagi, perincian berkenaan dengan inovasi modul pengajaran anak-anak keciciran. Selepas ini. Rasa gemuruh yang tak menentu, dada sentiasa rasa berat seperti ditindih objek besar. Perut memulas, kadang-kadang rasa nak muntah. Tak tahan perasaan ni. I just want it to stop. Kadang-kadang tu rasa nak tidur je dan tak nak bangun-bangun. Rasa diri tak guna sebab aktiviti harian yang orang lain senang buat, kita tak boleh buat. Padahal senang je. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan, sebenarnya ramai orang fikir benda yang sama, lalui benda yang sama. Kita tak berseorangan dalam silent war ni. If we just reach out, we'll realise that we are normal. Semua ni perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. Dapatkanlah bantuan walau sekadar satu panggilan telefon saja. Seterusnya para penonton, kami bawakan seperti mana yang dijanjikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan inovasi modul pengajaran anak-anak keciciran, dan antara perinciannya di sini iaitu sedikit perkongsian. Dr. Nur Syahidah telah pun membangunkan sebuah modul pengajaran 3M+1, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga mengaji, yang mana inovatif bagi kegunaan anak-anak keciciran, iaitu anak-anak yang tidak mempunyai dokumen kelahiran sah, dan antara lain juga disebabkan status kerajaan ibu bapa ataupun datuk mereka dan sebagainya. Jadi ini dia antara fokus utama juga kita berkenaan dengan khususnya pelajaran kepada anak-anak. Dan bersama dengan kita di studio, saya kenalkan iaitu Dr. Nur Syahidah Paat, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Ihsan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, okey. Dan juga ditemani oleh iaitu Muhammad Azamuddin Muhammad Ali, merupakan mahasiswa Jabatan Dakwah dan Pembangunan Ihsan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, kita mulakan dengan doktor dulu. Jadi doktor, mungkin doktor boleh berikan sedikit latar belakang berkenaan dengan masalah keciciran dalam kalangan kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen yang sah, khususnya berkenaan dengan sedikit sinopsis yang telah pun kami kongsikan ataupun saya kongsikan tadi kan. Jadi sedikit perkenalan berkenaan dengan topik ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Okey, berkenaan dengan masalah keciciran. Ya. Keciciran sebenarnya kita tahu mereka yang tidak dapat mengikuti pembelajaran formal ataupun masih dalam pembelajaran formal tetapi tertinggal disebabkan pelbagai isu dan faktor lah yang menyebabkan mereka itu keciciran seperti sosioekonomi, keluarga dan pelbagai lagi lah sebenarnya. Itu secara ringkas. Ya, secara ringkas ya kan. Okey, dan antara yang lain iaitu modul yang diperkenalkan 3M+1 iaitu membaca, menulis, mengira dan juga mengaji ya. Itu antara yang telah pun doktor kembangkan dan menggabungkan elemen-elemen tersebut. Dan apa lagi antara yang membuatkan modul ini
berbeza dan juga lebih inovatif modul ini? Ya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, sebenarnya ini modul pengajaran yang dilaksanakan di luar pembelajaran formal untuk membantu mereka yang mungkin keciciran di sekolah ataupun tidak dapat bersekolah, dan jadi kita menyediakan jalan alternatif untuk mereka. So 3M, membaca, mengira, menulis. Kita tambah satu lagi M, iaitu mengaji. 3M itu, tambahan itu pun dah satu inovasi sebenarnya, yang mana asas kepada apa modul yang kita bawakan ini ialah kita bangunkan diri anak-anak keciciran ini dari dalam, termasuk padanya ialah pembangunan dari aspek spiritual. Sebab itu ada mengaji. Bila bukan mengaji ini bukan maksudnya membaca Al-Quran sahaja, tetapi kita juga mengajar mereka untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat, memahami maklumat akhir kehidupan, mencintai Tuhan, ajar sembahyang, ajar baca dengan betul Al-Fatihah yang wajib di dalam solat. Itu adalah perkara asas. Itu untuk yang Muslim, kita ajar perkara itu perlu dibangunkan terlebih dahulu supaya untuk membina motivasi diri mereka. Itu untuk yang Muslim. Kalau yang bukan Muslim, bagi saya pembangunan spiritual itu pun perlu. Sebab itu tambahan mengaji itu boleh juga pembangunan spiritual untuk yang bukan Muslim. Itu dari segi perbezaan dari segi konten. Tapi dari segi pelaksanaan, kita menggunakan kaedah permainan, game-based learning. Ada tambahan gamification dekat situ, dan kita melibatkan mahasiswa, komuniti, NGO, dan dengan kaedah ini membuatkan kita dapat masalah yang melibatkan apa sebenarnya keperluan anak-anak yang keciciran ini. Kita macam mana kita nak mengajar mengaji, membaca, menulis dengan cara yang lebih dekat. Sebab tu kita libatkan komuniti dan mahasiswa yang ada umur sebaya, kalau mahasiswa, komuniti yang lebih kenal keadaan mereka, masalah situasi mereka. Jadi kombinasi antara kandungan dan juga pelaksanaan itu adalah satu inovasi. Itu secara ringkaslah. Kalau nak cerita lebih detail tu banyak dia. Sebenarnya perkara yang kita laksanakan untuk pembinaan modul pengajaran alternatif. Secara orang kata mudahlah untuk kita faham pendekatan yang dilakukan, antara elemen-elemen penting yang telah pun diterapkan untuk menyampaikan inilah. Sebab bila kita nak mengajar dan mendidik ni, dia perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian. Ya, betul. Kan bergantung pada situasi dan juga golongan tertentu. Jadi mungkin saudara Azam juga ingin berkongsi pengalaman lah untuk bagaimana yalah kita nak mendidik orang, nak berkongsi ilmu sebagainya, perlu ada tarikan. Dan juga bagaimana cara tersebut diaplikasikan khususnya bagi anak-anak kaum Bajau di Laut Sempurna. Bagaimana pengalaman tersebut? Kita tahu yang kanak-kanak ni dia mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Diorang rasa ada keinginan yang tinggi. Jadi kita nak tangkap keinginan mereka tu dengan cara kita selitkan pendidikan. Jadi dengan cara selitkan pendidikan ini, kita terhasillah modul game-based learning tersebut. Jadi dalam masa kita nak mengadakan modul berasaskan modul game permainan berasaskan pendidikan, di situ kita boleh dapat nampak keminatan mereka yang tinggi terhadap pendidikan melalui permainan yang kita adakan. Jadi pengalaman yang kami dapat adalah kami aplikasikan juga disebabkan saya pun belajar daripada Jabatan Dakwah. Kami aplikasikan kaedah untuk kami mengajak kanak-kanak ini untuk berdakwah, untuk mengajak ke arah kebaikan dengan menyelitkan elemen-elemen pendidikan dalam permainan. Jadi di situ kami pun mengaplikasikan pengajaran yang kami dapat daripada pembelajaran dan kami laksanakan kepada kanak-kanak ini melalui game-based learning yang kami adakan tu. Okey, jadi itu dia pengalaman daripada saudara Azam sendirilah, bagaimana untuk menyampaikan, menyebarkan dalam masa yang sama, menyebarkan dakwah sebagainya. Pendidikan yang doktor kongsikan ini juga adalah berkenaan dengan game based learning. Jadi apa antara bagaimana cara-cara itu diterapkan khusus pada kanak-kanak lah. Adakah mungkin ada usia-usia tertentu doktor juga? Okey, bila kita cakap tentang game-based learning, saya rasa bukan kanak-kanak je suka main. Kalau kita yang dewasa ni pun kan, kalau ada team building punya program, seronok. Dia juga macam fitrah semula jadi manusia. Jadi apatah lagi kalau anak-anak kecil-kecilan yang mereka ada masalah ekonomi keluarga, masalah yang rasa dipinggirkan. Bila kita mendekati mereka dengan cara yang
memenuhi keperluan mereka. Sebenarnya permainan ini membina motivasi diri mereka. Sebab itu bagaimana kalau kita tanya bagaimana permainan boleh membantu anak-anak keciciran. Yang pertama, mereka ni satu hilang motivasi dan mungkin rasa penghargaan diri mereka rendah. Dengan cara bermain, mereka tidak rasa jauh diri. Tak rasa terpinggir. Tak rasa terpinggir. Mereka pun seronok dan betul-betul yang mungkin kalau dalam kelas tak aktif, yang kat sini dialah pula sibuknya kan. Jadi benda tu akan meningkatkan motivasi. Satu. Yang keduanya, kita boleh lihat sejauh mana keupayaan mereka. Kalau tadi macam Puan sentuh berkaitan dengan umur, di antara cabaran kita pergi di Sempurna ni ialah mereka tidak mendapat pendidikan yang formal. Tapi mereka mempunyai tahap umur yang berbeza-beza. Daripada umur berapa, Azam? Ada umur 12 tahun. 12 tahun sehingga ke 17 tahun. Jadi itu adalah satu cabaran. Dan kita kena sesuaikan bagaimana permainan kita nak sesuaikan dengan ada elemen pengajaran tetapi berbeza umur. Susah juga tu kan? Susah. 12 ke 17 tahun. Tapi sebabkan bermain, semua orang pun suka main. Betul. Jadi itu memudahkan lagi sebenarnya dan masing-masing sibuk bermain je. Jadi dia fokuslah kepada permainan tersebut kan. Okay, dan antara pendidikan yang diberikan antara subjek yang mungkin kita boleh kongsikan antaranya? Cuma kalau di Sempurna yang kami bagi ini, kami lebih fokus kepada pengajaran asas-asas keagamaan. Kita ajar fardu ain, kita ajar solat cantik, solat, kita ajar tentang berwuduk, mengaji, macam tu. Jadi sebenarnya kalau kita fikirkan macam kita nak mengajar solat, mengaji dengan cara bermain. Itu pun disebabkan saya daripada Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insani, basic Akademi Pengaji Islam lah. So kita memang belajar dan kita berlatih mahasiswa kita melatih mahasiswa kita bagaimana kita nak ajarkan agama dengan cara bermain dan membuatkan mereka tidak bosan. Rasa selamat, tiada tekanan. Maksudnya selamat ni tiada tekanan dan sangat menyeronokkan begitu. Ya, betul kan. Sebenarnya benda ni perlu mainkan ramai orang perlukan memainkan peranan yang cukup penting lah saya kira untuk menjayakan dan khususnya bagi kanak-kanak keciciran ini kan. Dan terutamanya bagi kawasan-kawasan tertentu lah kan. Jadi perlu untuk komuniti, NGO, mahasiswa sendiri, keterlibatan seperti ini dapat membantu khususnya bagi golongan keciciran. Ialah dalam masa yang sama kita dapat berdakwah juga. Dan juga kita dapat fokus berkenaan dengan subjek-subjek dan juga pengajaran-pengajaran tertentu kan doktor. Jadi mungkin Azam lah pengalaman sendiri untuk menyantuni mereka bersama dengan anak-anak ini. Bagaimana rasa sebabnya bila kita menyampaikan dakwah tu juga satu kegembiraan lah buat kita kan. Berjaya untuk menyampaikan dakwah kepada semua. Itu satu. Dan satu lagi kita dapat juga menyebarkan ilmu. Antara dua perkara yang cukup hebat saya kira. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman lah berkenaan dengan perkara tersebut. Untuk cara kita berdakwah, kita ada cara yang tersendiri. Dengan setiap golongan tu dia ada cara tersendiri. Dengan golongan yang tu daripada kita pun ada cara kita sendiri. Dengan golongan kanak-kanak ada cara tersendiri. Begitu juga dengan kanak-kanak yang, apalagi kanak-kanak yang tanpa kerakyatan ni, macam mana kita nak berdakwah, macam mana kita nak menyantuni mereka dengan cara kita tersendiri. Dia banyak cara dan kita kena aplikasikan cara tersebut kepada golongan yang tertentu dengan kaedah yang betul. Jadi apa yang kami dapat, pengalaman yang kami dapatkan, sebab stigma yang kita dengar kepada kanak-kanak tanpa kerakyatan ni, mereka tak ada masa depan macam tu. Tapi sebenarnya bila melihat kami sendiri turun padang ke lapangan, kami terbuka minda, terbuka mata untuk lihat bahawasanya mereka ni bukan tiada masa depan. Mereka dahagakan pendidikan. Jadi salah satu yang saya kagum dengan mereka. Kami baru ajar benda tu sedikit, tapi mereka nak lagi. Jadi apa yang kami dapatkan daripada respon daripada mereka tu sangat positif. Sangat baik. Sebab kami faham dan kami yakin bahawasanya mereka pun faham yang pendidikan tu adalah perkakas yang paling ampuh untuk mengubah masa depan mereka. Ya, betul. Jadi daripada kami juga selain dapat mengaplikasikan kaedah dakwah tu terhadap mereka, kaedah pengajaran dengan kaedah inovasi yang
modul-modul yang dibina dengan Dr. Syahidah dapat membantu mereka sedikit sebanyak untuk mengukuhkan asas kefahaman Islam itu sendiri. Ya, itu sangat penting ya saya kira kan. Asas agama, asas pendirian kita adalah asasnya adalah agama itu sendiri kan. Pendidikan agama perlu diterapkan kepada semua. Dan sedikitlah mungkin ada di manakah antara menjadi kawasan-kawasan tumpuan selepas ini Doktor, secara ringkas insya-Allah. Okey. Sebenarnya kita memang nak meluaskan lagi. Maknanya banyak di kawasan-kawasan yang mempunyai anak-anak keciciran ni, yang macam saya kata tadi, mungkin yang ni dia tidak ada dokumen yang sah, tapi lepas ni mungkin yang ada dokumen tapi masih lagi tak dapat nak kecap, tak dapat menulis, membaca, mengira. Macam tadi walaupun kita belajar ajar asas-asas agama, tapi kita ajar juga cara mengeja, membaca daripada modul-modul pengisian konten yang kita ajar itu. Jadi saya rasa di kawasan di seluruh Malaysia tidak ada masalah lah untuk pelaksanaan model ini. Okey, baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nur Syahidah Paat selaku pensyarah kanan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan juga saudara Muhammad Azamuddin Muhammad Ali merupakan mahasiswa Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Saya doakan moga dimudahkan segala urusan insya-Allah. Moga banyak lagi dakwah dan juga ilmu yang boleh disampaikan kepada masyarakat khususnya rakyat Malaysia. Okey, terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya, dan seterusnya kita nak berhenti berehat seketika. Selepas ini kami akan bawa kepada anda berkenaan dengan meningkatkan kerjaya melalui Recruitment Drive 2024 selepas ini. Kesejahteraan komuniti orang kurang upaya OKU diperuntukkan ditambah 1.3 bilion ringgit. Kemudian syarat kelayakan menerima bantuan dipermudahkan kepada RM1,700. Kemudian kerajaan akan meringankan tanggungan pembayaran cukai OKU dengan pelepasan cukai tambahan kepada RM7,000. Anak-anak di bawah umur 13 tahun tidak dibenarkan memiliki akaun TikTok, akaun Facebook, akaun Instagram dan mana-mana akaun media sosial yang lain. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang setia dengan Selamat Pagi Malaysia. Sekarang kami akan kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan bagaimanakah untuk meningkatkan kerjaya melalui satu acara yang ini adalah satu acara namanya Recruitment Drive 2024. Sehari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Datin Norazah Omar, iaitu Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga kita bersama dengan Puan Jennifer Lopez, Ketua Pegawai Eksekutif British Malaysian Chambers of Commerce BMCC. Baiklah, selamat pagi Malaysia. Kita boleh mulakan dahulu dengan Datin latar belakang berkenaan dengan Recruitment Drive 2024 ini. Silakan Datin. Terima kasih Cik Ridwan. Sebenarnya program Recruitment Drive 2024 ini merupakan kerjasama di antara Kementerian Pendidikan Tinggi, British Malaysian Chamber of Commerce dan juga unit penyelarasan
prestasi, lonjakan prestasi atau lebih dikenali sebagai PACU di bawah Jabatan Perdana Menteri. Program ini sebenarnya merupakan salah satu inisiatif di bawah program pengantarabangsaaan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan United Kingdom. Jadi BMCC dalam konteks ini, BMCC merupakan penghubung utama dengan syarikat-syarikat British yang akan mengambil bahagian di dalam recruitment drive ini, manakala kerjasama strategik dengan PACU pula akan memberikan impak yang signifikan terhadap objektif program dan juga selaras dengan kerangka ekonomi strategik madani yang akan memberikan perhatian kepada bakat masa hadapan. Puan Jennifer mungkin boleh jelaskan lagi perincian berkenaan dengan BMCC terutamanya apabila bekerjasama dengan KPKT ini. Silakan. Okay. Thank you Ridwan. Pertama kali saya ingin memuji Kementerian Pendidikan Tinggi atas inisiatif yang penting ini. Kami kat BMCC sangat-sangat terharu atas peluang yang diberikan untuk bekerjasama dengan KPT dan also berusaha membangunkan modal ihsan di Malaysia. So terutamanya modal ihsan tempatan, right? So peranan mengenai BMCC is the British Malaysian Chamber of Commerce atau dikenali sebagai Dewan Perniagaan Malaysia British. So ditubuhkan about 60 years ago and fokus kami ialah untuk mengukuhkan perhubungan perdagangan antara United Kingdom dan Malaysia. So kami menyokong kuat aspirasi kerajaan untuk menjadikan sebuah negara yang terus menjadi pilihan pelabur asing terutamanya terutama dari United Kingdom. So ahli Dewan Perniagaan kami BMCC terdiri daripada syarikat British yang beroperasi di Malaysia dan juga syarikat tempatan yang mempunyai hubungan perdagangan dengan syarikat-syarikat British. So our peranan as Puan said, peranan dalam recruitment drive ini adalah untuk menginfluence company-company untuk participate dalam recruitment drive ini. Jadi acara ini akan berlangsung pada 26 Oktober 2024. Datin, boleh jelaskan berkenaan dengan konsep keseluruhan acara ini yang akan berlangsung selama 1 hari? Seperti mana yang Cik Ridwan maklumkan, program ini merupakan program 1 hari yang akan diadakan pada 26 Oktober iaitu pada hari Sabtu yang akan datang ini, bermula dari jam 9 pagi sehingga jam 6 petang, bertempat di Dewan Tun Dr. Ismail, World Trade Center, Kuala Lumpur. Jadi program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir dan juga akan dihadiri oleh Mr. Wallace, iaitu the acting British High Commissioner to Malaysia. Jadi seperti mana dimaklumkan tadi, kita akan ada reruai yang akan menempatkan syarikat-syarikat British yang akan memberikan peluang-peluang yang boleh ditawarkan oleh mereka. Selain daripada itu, kita akan juga ada pembentangan mengenai higher education system and the cooperation between Malaysia and United Kingdom. Yang ini akan diberikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi dan juga Pengarah British Council Malaysia. Bukan saja itu, kita juga akan adakan panel discussion yang akan dengan tajuk Workforce Development and Skills for the Future. Jadi tajuk ini akan mengupas mengenai trend industri pada masa kini dan juga keperluan mengenai kemahiran di masa sekarang dan juga di masa akan datang. Dan selain daripada itu, kita akan ada juga networking session di mana para graduan dan juga pelajar-pelajar tahun akhir berpeluang berjumpa dengan syarikat British ini, jadi untuk menambah pengetahuan dan mendapat pengalaman-pengalaman yang menarik daripada syarikat itu sendiri. Dan juga kita akan ada juga career session, counselling career session di mana ini akan dikendalikan oleh Sunway Centre of English, di mana pengunjung-pengunjung dan juga para graduan
akan dapat sedikit tips-tips yang berguna untuk menghadiri temu duga, untuk menyediakan resume dan sebagainya. Mencari kerja itu antara yang menjadi tumpuan kepada peserta-peserta yang akan menyertai recruitment drive ini. Apakah kerjaya yang akan ditawarkan dan juga mungkin boleh Puan Jennifer kongsikan antara syarikat-syarikat daripada United Kingdom yang akan bersama-sama di recruitment drive 2024 ini? So, sukacita dimaklumkan bahawa we have got 25 company yang British dan juga Malaysia yang menyertai recruitment drive ini. Syarikat-syarikat ini menawarkan peluang pekerjaan melangkaui pelbagai bidang dan disiplin seperti pharma, cloud computing, digital and tech, cloud computing, cyber security, AI, data analytics, kejuruteraan mampan yang also sustainable engineering. So selain daripada itu, syarikat-syarikat kami mempunyai hub-hub perkhidmatan perniagaan global business services di Malaysia. So yang mereka ini menawarkan peluang-peluang dari dalam sumber manusia, kewangan, audit, cukai, pengurusan projek. So there is great banyak opportunity untuk graduan-graduan dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ingin ke recruitment drive ini. So lebih dari 300 peluang pekerjaan yang akan ditawarkan termasuk internship dan program pelatih siswaza yang juga dikenali sebagai graduate training programs. Selain daripada kerjaya, selain daripada itu saya difahamkan juga ada juga badan-badan lain yang akan bersama dengan KPT, Jabatan Pendidikan Politeknik, Kolej Komuniti Selayang. Apakah peranan mereka dalam recruitment drive ini? Apakah aktiviti selain daripada kerjaya seperti mana yang telah diceritakan oleh Puan Jennifer? Selain daripada kerjaya, kita akan ada juga ruai yang akan menempatkan agensi-agensi yang berkaitan dengan KPT dan juga dengan United Kingdom, di mana agensi di bawah KPT seperti Jabatan Politeknik dan College Community akan memberikan perkhidmatan akan apa yang dapat ditawarkan oleh JBPKK lah, Jabatan Politeknik ini. Dan juga selain daripada itu, kita ada juga daripada PTPTN, Perbadanan Tabung Nasional, yang akan memberikan juga perkhidmatan yang akan dapat ditawarkan oleh mereka, dan juga Education Malaysia Global Services, iaitu agensi di bawah KPT juga akan mengadakan pameran pada masa tersebut. Selain daripada syarikat-syarikat dan juga agensi di bawah UK, iaitu seperti British Council dan ada beberapa universiti, branch universiti UK di Malaysia. Pendaftaran masih lagi terbuka? Betul? Ya, pendaftaran masih lagi terbuka. Kita ada QR code, jadi boleh mendaftar pada melalui QR code itu. Siapa golongan sasar yang boleh mendaftar? Golongan sasar sebenarnya kita membuka kepada semua graduan dan juga pelajar-pelajar tahun akhir di IPT. Selain daripada itu, kepada semua yang mencari pekerjaan ataupun ingin menukar kerjaya ataupun menambah pengetahuan mengenai kerjaya, dan juga yang untuk mengadakan hubungan networking dengan syarikat-syarikat daripada United Kingdom ini. Mungkin sedikit kata-kata akhir dan juga harapan Puan Jennifer untuk melihat keberjayaan Recruitment Drive 2024 ini. Okay. Harapan saya ialah para graduan dan mahasiswa-mahasiswa universiti, especially tahun akhir, merebut peluang ini bukan untuk mencari pekerjaan semata-mata. Seperti Datin cakap, ini adalah opportunity untuk berinteraksi dengan syarikat-syarikat ini, mengexpand, memperluaskan rangkaian network profesional mereka. So datanglah beramai-ramai, gunakan opportunity ini as a experience, pengalaman. So jumpa semua di Sabtu ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih kepada Datin Norazah Omar, Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih kepada Puan Jennifer Lopez, Ketua Pegawai Eksekutif British Malaysian Chambers of Commerce BMCC, yang sudi bersama dengan kita berkongsi berkenaan dengan bagaimanakah untuk meningkatkan kerjaya melalui Recruitment Drive 2024. Anda boleh hadir ke World Trade Center KL, WTC KL 8 pagi hingga
hingga 6 petang pada 26 Oktober 2024. Kepada yang berminat untuk menyertai, anda boleh mendaftarkan diri anda. Ada QR code disediakan dan anda boleh hadir untuk mencari kerja yang sesuai, terutamanya kepada graduan di tahun akhir di universiti. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Baiklah, selepas ini kita akan ke Met Malaysia dan selepas itu kita akan bawakan perbincangan berkenaan dengan Bulan Psikologi KKSRTM. Kita ke Met Malaysia dahulu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Pada ketika ini terdapat satu sistem bertekanan rendah iaitu ribut tropika Trami sedang melanda di kawasan perairan timur Pulau Luzon, Filipina. Dan di pusat tekanan rendah ini, kelajuan angin boleh mencapai 85 km per jam. Dan sistem tekanan ini bergerak menuju ke arah barat laut dengan kelajuan sekitar 20 km per jam. Dan keadaan ini mempengaruhi keadaan tiupan angin di sekitar kawasan lautan dan juga di rantau negara. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan yang ditandakan kuning iaitu di sekitar Laut Cina Selatan, termasuk juga di kawasan perairan Labuan, perairan barat dan juga di timur Sabah. Bagi kawasan berkenaan, kelajuan angin bertiup di antara 40 hingga ke 50 km per jam dan ketinggian ombak yang boleh mencapai 3.5 meter. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil, aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 27 Oktober ini. Dan seterusnya kita beralih kepada amaran hujan berterusan juga telah dikeluarkan di kawasan di wilayah Persekutuan Labuan, kawasan bahagian pedalaman, pantai barat, Kudat dan juga sebahagian kawasan di bahagian Sandakan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 25 Oktober ini. Amaran hujan berterusan kategori waspada dikeluarkan dengan jangkaan hujan berterusan yang jangka berlaku dalam tempoh 1 hingga 3 hari lagi, atau keadaan cuaca hujan yang sedang berlaku pada ketika ini dijangkakan berterusan di kawasan yang berkenaan. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan perkembangan keadaan cuaca semasa. Seterusnya, kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca terkini. Melalui Gemar Radar diperhatikan keadaan cuaca baik di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada ketika ini, yang mana keadaan ini dijangkakan berlarutan sehingga ke awal petang nanti. Sementara itu, keadaan cuaca hujan juga akan memasuki kawasan berhampiran pantai di barat negeri Johor dan juga di sekitar negeri Melaka dan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Dan seterusnya, pada sebelah petang, keadaan cuaca kurang hujan dijangkakan berlaku di kebanyakan negeri di Semenanjung pada petang nanti. Namun, keadaan cuaca hujan berpotensi rendah di kawasan di sekitar bahagian utara dan juga timur negeri Johor, di kawasan pedalaman negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Seterusnya pula kita beralih kepada tinjauan cuaca semasa di Malaysia Timur. Keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di sekitar Sabah dan juga di keseluruhan kawasan di Sarawak, yang mana keadaan ini kami jangkakan akan berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Namun keadaan cuaca hujan jangka akan memasuki kawasan berhampiran pantai di bahagian barat dan juga utara Kudat bermula pada lewat pagi nanti. Dan seterusnya pada sebelah petang, keadaan cuaca baik dijangkakan berlaku di kebanyakan kawasan di Sarawak kecuali di bahagian Limbang, Miri dan juga di bahagian pedalaman. Namun berbeza keadaannya di Sabah, keadaan cuaca hujan jangkakan mampu berlaku untuk di kebanyakan bahagian di Sabah, terutamanya di bahagian pedalaman, pantai barat, Kudat dan juga sebahagian kawasan Sandakan, termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat, kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum.
Baiklah. Dan Ridwan, bulan Oktober ini merupakan sambutan psikologi peringkat kebangsaan, khususnya berkenaan dengan isu masalah kesihatan mental sebagainya. Perlu beri perhatian berkenaan perkara tersebut. Dan sambutan ini akan diadakan setiap 10 Oktober, khususnya bagi Hari Kesihatan Mental sedunia. Dan untuk hari ini juga kita nak cakap tentang mewakili RTM sendiri. Kecuali betul. kami pun ada. Kita pun ada sendiri. Untuk bulan Oktober ini. Bulan psikologi di bawah KKS RTM. KKS ini adalah Kelab Exco Kelab Kebajikan dan Sukan RTM. Kelab Kebajikan dan Sukan RTM, KKS. Hari ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu untuk kita bercakap apakah pengisian bulan psikologi di RTM ini. Pertama, kita ada Puan Noraini Maridi, iaitu Exco Kebajikan Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM, dan kita ada Encik Irwan Nizam Ramli, iaitu Timbalan Pengurusi Akrab RTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey. Jadi mulakan dahululah dengan bulan psikologi peringkat kebangsaan. Seterusnya secara asasnya apakah yang akan disambut di peringkat RTM pula? Puan, silakan. Setiap bulan Oktober memang merupakan bulan psikologi, adalah bulan psikologi kebangsaan. Jadi di peringkat RTM bulan ini kita adakan pelbagai pengisian berkaitan dengan kesihatan mental. Dan tema yang kita pilih untuk sambutan Hari Psikologi yang akan kita adakan esok pada 24 hari bulan adalah berkenaan pendidikan seksual bermula dari peringkat anak-anak lagi. Kenapa kita pilih tema ini? Kerana bersesuaian dengan keadaan sekarang yang kita perlu peka bukan saja anak-anak tapi juga ibu bapa terhadap isu-isu seksual ini juga. Betul. Dan selain daripada itu di RTM, di peringkat RTM, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS dengan kerjasama Akrab RTM dan juga beberapa kelab-kelab lain juga, dan dengan kerjasama juga daripada agensi-agensi luar, kita mengadakan beberapa aktiviti termasuk lawatan ke penjara Penor, lawatan ke pusat kaunseling di Masjid Sultan Zainal Abidin, Putrajaya, dan beberapa lagi yang akan kita aturkan sepanjang bulan Oktober ini. Ini adalah untuk mendedahkan terutamanya warga RTM kepada perlunya kesihatan mental dalam memelihara kesihatan keharmonian keluarga, dan juga seterusnya sebagai seorang penjawat awam bagaimana mereka dapat membina mutu kerja yang baik ke arah melahirkan perkhidmatan yang terbaik. Ya, itu dia. Dan seterusnya, Encik Irwan sendiri, mungkin sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi untuk memperkenalkan apa yang dimaksudkan dengan akrab itu sendiri. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Akrab merupakan nama khusus bagi pegawai yang telah pun dilantik sebagai pembimbing rakan sekerja, seperti mana yang dikendaki dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 18/2005, iaitu aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia sektor awam, yang secara khususnya telah memasukkan elemen akrab dalam agensi awam. Jadi akrab ini membawa maksud amanah, komitmen, rasional, akhlak, bistari, yang merupakan ciri-ciri yang penting yang perlu ada pada seorang rakan pembimbing. Jadi akrab juga merupakan penjenamaan semula rakan pembimbing ataupun pegawai khidmat kaunseling, dan pelbagai nama lagi yang merujuk kepada peranan sebagai rakan pembimbing di agensi. Jadi bahagian perkhidmatan psikologi telah menyediakan 2 tahap modul, iaitu program peningkatan kemahiran kaunseling PPKK yang digunakan oleh kementerian dan juga jabatan dalam melatih ahli akrab yang ataupun yang bakal dilantik menjadi ahli akrab. Jadi setiap modul ni dilaksanakan dalam masa 3 hari. Jadi keseluruhan jumlah kursus yang perlu
dihadiri oleh pegawai untuk dilantik sebagai ahli akrab adalah selama 6 hari. Di mana setelah pegawai-pegawai ini menjalani kursus peningkatan kemahiran kaunseling tersebut, maka mereka bolehlah dilantik oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai ahli akrab, iaitu rakan pembimbing perkhidmatan awam, dan boleh menjalankan tugas mereka sebagai ahli akrab di agensi di mana mereka bertugas. Jadi tujuan program ini sebenarnya adalah untuk memberi pendedahan dan juga pemahaman berhubung dengan fungsi dan juga peranan kaunseling kepada pegawai dalam perkhidmatan awam lah. Itu. Jadi ini antara kerjasama antara Akrab dan juga KKS untuk memastikan kelancaran Hari Psikologi RTM. Esok akan dilancarkan. Apakah antara pengisian yang akan dilakukan esok dan pastinya sehingga memenuhi bulan psikologi ini? Puan, silakan. Bermula esok 8 pagi kita ada siri ceramah yang kita panggil X-File. X-File. X itu merujuk kepada seksual tadi, dan ceramah ni ada 5 ceramah setengah jam setiap satu yang dijalankan dengan kerjasama PDRM, pakar kesihatan Lembah Pantai dan juga daripada kaunselor-kaunselor yang berdaftar daripada beberapa syarikat. Selain itu, di bawah program Hari Psikologi kita juga mengadakan kempen program Kami Prihatin. We Care, Kami Prihatin, di mana kami mengumpulkan, kami menawarkan kepada pesakit-pesakit kronik terdiri daripada warga RTM untuk memohon mendapatkan sumbangan. Dan sumbangan itu akan kami sampaikan esok. Setakat ini seramai 25 orang telah kita tapis untuk menerima sumbangan esok. Selain itu kita juga menjalankan memberikan sumbangan kepada pelajar cemerlang SPM. Selain daripada warga RTM, kami juga menerima tetamu-tetamu daripada agensi lain, akrab daripada JPA, akrab daripada Bernama, dan juga daripada kita bawakan juga pelajar-pelajar daripada Darul Quran untuk turut sama memeriahkan lagi sambutan Hari Psikologi. Pada sambutan Hari Psikologi juga kami buka booth-booth pameran, reruai pameran selebih kurang dalam 13 booth yang kita boleh selain daripada khidmat nasihat kesihatan, kita ada juga booth mengenai hibah takaful, My Digital ID, pelbagai perkhidmatan yang dibuka kepada warga RTM untuk mendapatkan nasihat dan juga bantuan. Selain itu kita ada juga gerai-gerai jualan daripada Puspanita yang akan memeriahkan lagi sambutan Hari Psikologi esok, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia. Dan sedikit harapan daripada Encik Irwan sendiri secara ringkasnya. Untuk maklumat semua, selain daripada aktiviti yang dijalankan, sebenarnya Hari Psikologi RTM yang akan diadakan pada hari esok 24 hari bulan, Akrab juga terlibat dalam menjayakan beberapa aktiviti. Misalnya Akrab telah melaksanakan satu kempen yang dipanggil RM1 untukmu. Seperti mana yang diterangkan oleh Puan Nuraini sebentar tadi, di mana kempen RM1 untukmu ini adalah kita lancarkan untuk kita mengadakan kutipan atau membuka satu peluang untuk warga RTM, khususnya untuk membuat sumbangan bagi membantu warga RTM yang terkesan akibat penyakit yang kronik. Penyakit kronik ini yang melibatkan masalah jantung, hati, kanser, kencing manis dan sebagainya yang sangat kronik, di mana kita dapat bantu menerusi kempen ini. Kalau asalnya kempen RM1mu ini kita lancarkan asalnya bersempena tabung COVID-19, di mana kita sediakan tabung ini khusus untuk warga RTM yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Cuma pada kali ini kempen RM1 untukmu ini kita lancarkan untuk membantu rakan-rakan kita ataupun warga RTM yang mendapat penyakit-penyakit yang kronik. Dan
dan kempen kali ini kita bekerjasama dengan Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM, di mana dengan kerjasama dengan pihak kelab ini kita dapat lagi mengumpul sumbangan-sumbangan daripada warga-warga RTM. Kalau ikutkan nilai RM1 ni memang satu nilai yang sangat kecil tapi sangat bermakna kepada warga RTM yang memerlukan menerima sumbangan ini. Selain daripada kempen ini, kita juga telah mengadakan lawatan akrab RTM di Pusat Khidmat Keluarga, Sosial dan Komuniti. Jadi dengan adanya lawatan ini, ahli akrab dan juga warga RTM yang terlibat dalam menjalani latihan ini akan dapat pendedahan berkaitan dengan perkhidmatan ataupun kemudahan yang disediakan oleh pihak KSKCC ini yang bertempat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Tuan Irwan Nizam Ramli, Timbalan Pengerusi Akrab RTM, dan juga terima kasih diucapkan kepada Puan Nuraini Maridi, merupakan Exco Kebajikan, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih. Baiklah. Sekarang kita akan ke Labuan. Cerita pagi di Labuan ini adalah berkaitan dengan Hari Laut Sedunia yang disambut di Labuan. Rakan kami Darex ada cerita berkenaan dengan perkara ini. Apa kata kita ke Labuan sekarang? Ya, silakan. Selamat pagi Malaysia. One Ocean, One Climate, Our Future Together merupakan tema yang diangkat sempena Hari Laut Sedunia 2024. Seramai 60 peserta menjayakan sambutan Hari Laut Sedunia 2024 anjuran Museum Marin Labuan di Pulau Rusukan Besar. Pulau tersebut dipilih menjadi lokasi program berdasarkan reputasi sebagai reserve pulau bebas daripada aktiviti nelayan. Okey, sekarang pada hari ini Museum Marin Labuan dengan kerjasama Kolej Matematik Labuan dan juga Jabatan Perikanan Labuan, Jabatan Laut dan juga Jabatan Alam Sekitar dan juga LKIM, kita berada di Pulau Rusukan pada hari ini untuk kita membuat satu acara sambutan Hari Laut Sedunia 2024, di mana kita mengadakan pelbagai aktiviti lah untuk sempena program ini. Antara aktiviti utama adalah pelepasan ikan kerapu dari spesies Epinephelus sp di perairan Taman Laut Labuan. Kita membuat pelepasan spesimen ikan kerapu yang telah dijaga oleh Museum Marin Labuan sejak tahun 2018 dan juga kelangsungan spesimen ikan kerapu inilah. Kita juga ada aktiviti seperti beach clean up dan juga program eksplorasi untuk pelajar-pelajar Kolej Matematik Labuan untuk kita memberi kesedaran mengenai kelestarian dan juga alam sekitar, terutamanya di hidupan marin lah di Pulau Rusukan. Sebanyak 53.5 kilogram sampah berjaya dikutip. Ia sekaligus memperlihatkan keprihatinan semua dalam menjaga dan memelihara ekosistem marin. Bagi pelajar Kolej Matrikulasi Labuan, peluang tersebut memberikan pengalaman berharga buat mereka. Kami happy lah juga kami dapat pengalaman yang sangat khusus untuk kami sebagai pelajar ni. Jarang-jarang kami dapat pengalaman macam ni. Saya berharap program ni dapat memberi kesan kepada kami pelajar dari Kolej Matrikulasi Labuan supaya kami dapat menjaga lagi lautan di Labuan. Impak terbesar program Hari Laut Sedunia 2024 ini ialah ia dapat memberi kesan kepada kesedaran masyarakat. Aku rasa dengan ada program ini, ia dapat membantu untuk meningkatkan kesedaran bukan kita saja student, malah orang masyarakat besar juga. Program seperti ini juga berjaya mengangkat Pulau Rusukan Besar sebagai destinasi pelancongan menarik untuk dikunjungi. Pentingnya taman-taman laut ini sebenarnya dia memberikan ekosistem marin lah, terutamanya di kawasan perairan Labuan ni. Okay. Bukan sahaja untuk menjamin kelangsungan spesimen hidup, tapi sebenarnya ia akan menjadikan produk pelancongan warga Labuan dan juga untuk kita tarik lagi orang luar untuk kita datang, terutamanya pelancong luar untuk datang ke Labuan. Harapan saya supaya masyarakat lebih sedar mengenai kepentingan ekosistem dan juga perairan Labuan ni.
Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Usaha memelihara Taman Laut Labuan memerlukan kerjasama setiap individu untuk melindungi ekosistem marin Labuan. Derex RTM. Selamat pagi Malaysia. Okey, senyum-senyum selalu. Kita ada satu lagi rangkaian produk yang kami nak bawakan kepada anda. Bersama dengan saya di studio, saya kenalkan Cik Azman Hamid, merupakan pegawai pemasaran SQ Resources Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada produk bunga. Ya, betul. Ya, kita ada produk Roselle untuk hari ini. Ya, betul. Apa antara keistimewaan yang ingin kita sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia untuk hari ini? Cik Azman, silakan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jadi Sofi, apa yang kita lihat di hadapan ini adalah satu-satunya bunga Roselle. Ataupun nama saintifiknya adalah Hibiscus subdarifa. Susah nak sebutkan. Ataupun panggilan orang-orang kampung banyak yang memanggil asam paya, ada juga orang panggil asam Belanda, ataupun yang kebanyakan yang komersialnya orang panggil bunga Roselle lah. Ada orang panggil bunga, ada orang panggil buah, tak jadi masalah. Yang pentingnya kita nak tahu apa khasiat yang ada di dalam jus loli kita ini. Jadi bersama dengan saya, alhamdulillah, Azman Hamid, untuk menerangkan ataupun kita nak berkongsi sedikit tentang khasiat bunga Roselle yang ada di dalam keluaran produk kami, iaitu Posh minuman segar bunga Roselle, iaitu loli lah yang di hadapan saya ni lah. Jadi apa yang kita dapat tahu, bunga Roselle ini sebenarnya dia sangat-sangat menarik dan juga sangat-sangat berkhasiat untuk tubuh badan kita. Mana bunga Roselle ni dia tinggi dengan vitamin C. Jadi bila kita cerita tentang vitamin C ni, bukan sahaja ia mampu untuk memberi kesan kesihatan kita yang lebih baik untuk dalaman, bahkan juga mampu memberi kecantikan kita pada bahagian luaran. Ini yang menarik tu. Sebelum ini, kalau tuan-tuan dapat lihat, mungkin saya pernah berada di Selamat Pagi Malaysia. Mungkin kita lebih kepada mempromosikan produk Pati Sarang Burung Walikan. Jadi hari ini adalah produk yang terbaru kami keluarkan, iaitu minuman jus segar daripada bunga Roselle lah. Dan juga selain fungsi dan manfaat bunga Roselle ini, ianya lebih kepada membantu untuk mengurangkan masalah selesema, batuk, dan juga mampu mengurangkan stres dan akan memberikan kualiti tidur kita yang sangat-sangat orang kata baguslah. Jadi kita faham kadang-kadang ibu kita kan, ayah kita tak dapat tidur yang lena kan, kadang-kadang rasa macam ada sesak nafas kan, dan juga bunga Roselle ini juga bagus untuk kita punya sistem pencernaan. Sangat-sangat baik sebenarnya. Dia vitamin C yang 3 kali ganda lebih bagus daripada blackcurrant. Ataupun saya sendiri minum, dan di hadapan saya pun ada sampel testimoni yang untuk Cik Sophie boleh rasa sendiri, boleh komen sendiri. Bila trademark kita, bila kita minum jus bunga Roselle ini, kita akan senyum-senyum selalu. Sebab itulah dekat pouch ni kita tulis senyum selalu. Senyum selalu. Jadi manis muka. Ya, betul. Dan juga selain daripada itu juga, di sini ada juga jus bunga Roselle yang telah pun kami keringkan. Jadi permintaan yang sangat tinggi, bukan sahaja ianya mampu untuk kita buat sebagai jus minuman segar, dan juga kita boleh buat sebagai bancuhan teh herba. Ataupun bancuhan air herba lah maksudnya. Yang kering ni kita bancuh dengan air panas. Jadi permintaan yang tinggi disebabkan jus bunga yang kering ini harga yang sangat mahal lah. Ia mampu mencapai harga 1 kilogram tu boleh capai kepada RM100. Jadi untuk pada pagi ini, kepada tuan-tuan yang melihat saya pada hari ini, saya nak memberikan satu ruang seperti orang kata boleh menjana ekonomi. Selain daripada kami berkempen di kampung untuk menanam bunga Roselle ini, selain itu juga kita dapat membantu warga setempat ataupun warga kampung untuk menambah sedikit pendapatan. Ya, betul. Sebab bunga Roselle ini sangat-sangat berkhasiat dan juga bermutu tinggilah. Jadi selain itu juga
jus bunga rozal ini juga ia akan memberi kesegaran kembali dalam tubuh badan kita. Dan untuk hari ini kita pun tak banyak masa, jadi saya sedap ya, sedap kan? Sambil-sambil itu saya rasa sedap. Alhamdulillah. Rasa blackcurrant betul. Terus nampak ada senyum-senyum selalu kan. Saya rasa macam manis lagi senyuman saya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita dapat tahu sebab sebelum ini bunga rozal ini tak dikomersialkan di pasaran-pasaran, di kedai, di premis-premis yang kecil-kecilan. Mungkin kita dapat tahu dia banyak dikomersialkan di hotel-hotel besar, minuman-minuman yang orang kata baik untuk kesihatan. Kan jadi untuk hari ini yang saya dah tak sabar sebenarnya. Saya dah tak sabar nak bagi promosi yang kepada tuan-tuan. Hari ini kami nak memberikan promosi yang sangat-sangat hebat kepada orang di luar sana yang nak menjana ekonomi mereka. Kena dengar betul-betul ni. Bukan jadi, selalu ni Cik Azman. Bukan selalu. Okey, jadi di hadapan saya ni adalah pos jus loli. Panggilannya loli daripada berasaskan bunga rozal lah. Ada 200 ml. Jadi setiap pos ni harga jualan RM3.50 ataupun RM4 untuk dapatkan di premis-premis berdekatan lah. Tapi untuk Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini kita hanya nak berikan penjualan satu karton. Sangat berbaloi. Satu karton tu di dalam dia ada 24 pos. Jadi 24 pos tu kita hanya perlu ataupun tuan-tuan hanya perlu bayar dengan kami harga tawaran dia RM70 saja. RM70 saja. RM70 kalau dibahagikan dengan 24 pos, harga dalam RM2 something lah, RM2.80 macam itulah. Jadi tuan-tuan boleh jual dengan harga RM3.50 ataupun RM4 harga pasaran lah. Jadi selain daripada itu juga saya ingin memberi galakan kepada pekedai-pekedai ataupun orang di luar sana. Selain itu kita boleh jual kerana kami baru-baru ini kita terlibat dengan program MAHA. Jadi permintaan yang sangat banyak. Jadi saya ada satu cerita saya nak kongsikan. Seorang ibu dia beli untuk anak dia ada 4 orang kan, dia beli, lepas tu keesokannya hari dia beli terus satu karton. Dia kata masya-Allah, anak saya suka minum. Kadang-kadang tu dia minum dekat peti air tu minum satu, lepas tu kejap-kejap lagi minum. Tapi kalau nak sedap kita boleh amalkan minum kita waktu malam ataupun waktu siang lah. Jadi macam paket loli ni sangat-sangat senang disimpan dan juga kita boleh raikan seperti hari jadi. Betul. Kita nak buat infak ke sekolah ke ataupun hari jadi sebab kita ramai pada untuk minuman kanak-kanak. Bukan sahaja kanak-kanak boleh minum. Semua orang boleh minum. Selain yang itu ia juga mengawal ataupun menjaga organ dalaman kita supaya sentiasa sihat. Jadi kalau kepada tuan-tuan di luar sana yang ada mengalami stres, yang kerap kali beremosi kan, jadi boleh cuba dahulu dapatkan minuman jus bunga segar ataupun buah segar rozal daripada Nesque untuk kita sama-sama mendapat tahap kesihatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi nak dapatkan produk loli ini di bawah kaca TV tuan-tuan dapat melihat dia tertera di mana cawangan kami berada di seluruh di dalam negara kita, ada di Sarawak, ada di Kedah, jadi di Perak, di Johor, tak jadi masalah. Boleh terus ke cawangan kami untuk dapatkan tawaran promosi Selamat Pagi Malaysia. Jadi kalau dah sampai dekat cawangan kami itu, bagi tahu saja. Saya dengar Cik Azman ada bagi tahu promosi dekat Selamat Pagi Malaysia untuk dapatkan harga tawaran yang sangat-sangat menarik dan juga mampu milik. Selain itu dapat juga menjana pendapatan kan. Jadi kepada yang kedai-kedai, kami juga telah pun melancarkan produk loli ini di seluruh sekitar kawasan seluruh Malaysia. Boleh dapatkan juga di premis kedai ataupun di toko-toko kedai yang besar-besar. InsyaAllah kami akan luaskan lagi pasaran ini untuk semua orang rasa bagaimana dulu orang minum air bunga rozal ini adalah di tempat-tempat yang mewah di hotel. Dan alhamdulillah hari ini kita bagi semua orang tak kisah daripada kanak-kanak ataupun ibu ayah boleh minum produk jus bunga rozal inilah. Dan juga selain daripada ia menguatkan organ dalaman kita, ianya akan menguatkan lagi kita punya sistem antibody dalam tubuh badan, menguatkan imun pasi kita, dan juga ia juga akan
mampu mengurangkan berat badan tuan-tuan. Wah. Ini yang menarik. Dia mengenyangkan dan juga ianya mampu mengurangkan berat badan kita. So kita minum, kita dah rasa macam kenyang, kita dah lupa nak makan yang sedap-sedap. Selain itu kita memang kena jagalah etika pemakanan yang sihat, sebab dekat Malaysia ni semakin hari semakin kita melihat makanan-makanan viral tu sampai nak pergi setiap hari nak makan kan. Tapi selain itu kita kena jaga jugalah tahap kesihatan kita kan. Tapi untuk hari ini seperti yang saya maklumkan, untuk tuan-tuan nak dapatkan promosi hebat daripada kami, iaitu pembelian satu kotak. Saya tak naklah bawa kotak tu besar kan. Betul. Tapi di atas ini akan ada 24 pouch loli untuk tuan-tuan dapatkan dengan harga tawaran serendah RM70 sahaja. Jadi untuk penghantaran boleh juga, tak jadi masalah. Cuma kita adakan sedikitlah cas penghantaran untuk kos penghantaran daripada syarikat penghantaran kan. Tapi kalau tuan-tuan nak dapatkan ataupun berhampiran dengan kawasan kediaman tuan-tuan, ada di cawangan seluruh Malaysia yang saya sebutkan tadi, tertera di bawah kaca TV tuan-tuan. Ada di Perak, ada di Kedah, ada kan. Tanya je, tak jadi masalah. Yang menjadi masalah sekarang, kalau tuan-tuan rasa stres, kalau tuan-tuan rasa macam tidur tak berapa nak lena, boleh dapatkan produk yang berasaskan bunga Roselle daripada Nesque Parti Sarang Gunung Walid. Dan juga boleh juga dapatkan kami di platform sosial media, iaitu di TikTok, di Facebook ataupun mana-mana stesen sosial media kami yang boleh tuan-tuan hanya perlu typekan Nesque HQ ataupun Loli HQ, tak jadi masalah. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat berkesan. InsyaAllah saya akan doakan kepada tuan-tuan di luar sana supaya urusan kita, urusan kesihatan kita akan dipermudahkan insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Jadi jangan lupa untuk terus hubungi nombor yang telah pun tertera di kaca TV anda ketika ini untuk menjadi pendapatan bersama dengan keluarga anda, khususnya promosi Encik Azman berikan kepada anda. Cukup-cukup berbaloi saya kira, dan juga yang penting rasa dia sangat sedap. Nak amal minum sendiri pun boleh juga. Boleh. Kalau macam saya suka macam kita buat parti hari jadi kan, beli simpan, tak jadi masalah, sebab kanak-kanak sangat suka. Cuba bukan kanak-kanak, ibu bapa pun suka juga. Saya suka gelarkan dia sebagai Rebina Malaya. Itu dia. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Azman Hamid, selaku Pegawai Pemasaran Nesque Resources yang berhad. Dan seterusnya kita akan bersama dengan Ridwan Mustafa yang akan menyampaikan berkenaan dengan seminar ilmu bedil dan senjata api Melayu. Silakan Ridwan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Raja Sofia. Sekarang untuk saya kongsikan kepada anda semua, menarik topik ini kerana ia berkaitan dengan persenjataan. Okey, sekarang mungkin tentera kita menggunakan senjata yang lebih moden, tapi kita perlu tahu bahawa satu ketika dahulu kita juga kaya dengan teknologi senjata, sehingga mungkin pada satu ketika dahulu antara senjata-senjata kita yang telah pun diangkat di peringkat, bukan saja di tanah Melayu pada ketika itu, malah di peringkat antarabangsa dan juga negara-negara lain juga mengiktiraf peranan senjata kita pada ketika itu. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan seminar yang berkaitan dengan ilmu bedil dan juga senjata api Melayu, saya bersama dengan dua orang tetamu bersama dengan saya pada hari ini. Saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan Datuk Dr. Abdul Muati atau Zamri Ahmad, iaitu Fellow Perunding Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Saya juga sangat berbesar hati bersama dengan Lieutenant Colonel Muhammad Yazid Nordin, iaitu Timbalan Pengarah Muzium Tentera Darat, untuk kita bercakap berkenaan dengan ilmu bedil dan juga senjata api. Kita boleh mulakan dengan Datuk dahulu. Apabila adanya seminar sebegini, ia akan memberi satu langkah ke hadapan untuk generasi baru mengenal kita sebenarnya bukan kosong. Pada zaman dahulu kita juga kaya dengan senjata-senjata yang moden untuk kita mempertahankan negara kita pada ketika itu. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit gambaran senjata api yang bagaimana pada zaman dahulu sehinggalah ia berevolusi sehingga sekarang. Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar yang akan kita adakan pada 6 dan 7 November nanti, hasrat kita adalah untuk memugar dan menelusuri kebijaksanaan tempatan, local wisdom dalam penghasilan dan juga penggunaan senjata api sejak daripada zaman dululah, zaman kegemilangan tamadun Melayu dulu. Jadi kalau kita baca dalam karya agung, umpamanya dalam Salalatus Salatin, dalam Hikayat Hang Tuah umpamanya, Tuhfah Al-Nafis dan sebagainya, ada disebut senjata-senjata api yang digunakan
pada waktu itu. Jadi maknanya di sini, pada waktu itu orang Melayu ini sudah ada teknologi penghasilan dan juga penggunaan senjata api. Umpamanya disebut dalam karya-karya lama itu ya, penggunaan meriam, penggunaan rentaka, lela, istinggar dan sebagainya. Jadi bertitik tolak daripada situ, kita anjurkan seminar ini dengan kerjasama Muzium Tentera Darat di Port Dickson, Muzium Warisan Melayu ni yang menganjurkan ini ya, dengan juga Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya. Kita membuat nanti pembentangan akademik hasil daripada penyelidikan untuk membuktikan bahawa orang Melayu pada waktu itu sudah ada teknologi persenjataan yang sesuai pada waktu itulah. Kemudiannya berevolusi sehinggalah ke zaman moden ini, senjata-senjata yang digunakan oleh tentera kita. Sebab ada kata-kata cendekiawan lama, dia kata seandainya kita mahu hidup dalam aman, maka hendaklah kita sentiasa bersedia untuk berperang. Jadi bila berperang artinya perlu ada senjata. Jadi nenek moyang kita sudah buktikan, sudah ada benchmark bahawa ini teknologi kita. Jadi sebabnya saya katakan bahawa salah tanggap seandainya kita katakan orang dulu hanya tahu menggunakan parang, pedang, lembing sahaja. Senjata api sudah ada. Sebab itu kita ada dalam manuskrip, dalam kitab Ilmu Bedil umpamanya yang sudah ratusan tahun usianya. Dalam manuskrip Petua Menembak umpamanya. Jadi tujuan kita adakan seminar ini adalah untuk mengungkap kembali kebijaksanaan itu dan kemudian melihat dan memahami evolusinya sehingga ke hari ini. Dan pastinya senjata-senjata ini disimpan dalam muzium, terutamanya Muzium Tentera Darat. Bagaimana evolusi, Lieutenant kena melihat evolusi persenjataan daripada alam Melayu sehinggalah penggunaan teknologi dan juga senjata pada zaman moden, pada zaman sekarang? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, mengikut apa yang kita cuba disampaikan pada hari ini adalah untuk kita seminar tentang bedil dan senjata Melayu, yang mana penglibatan muzium itu sendiri di dalam seminar ini adalah kita adalah muzium yang menyimpan senjata-senjata dan sangat dekat di hati kami bila bercerita tentang bab persenjataan ini. Jadi Muzium Tentera Darat terletak di Port Dickson Negeri Sembilan. Jadi evolusi persenjataan daripada era penubuhan askar Melayu itu sendiri kita memang pamerkan di muzium. Gedung-gedung sejarah tentang senjata ni memang kami sentiasa akan mewar-warkan ataupun pengunjung-pengunjung yang datang akan dapat melihat bagaimana evolusi persenjataan yang mana diguna pakai di dalam pertempuran, terutama Perang Dunia Kedua, dan sehinggalah ke hari ini kita masih ada senjata-senjata yang diguna pakai dahulu. Jadi melalui seminar ini, seminar yang akan kita laksanakan nanti, kita akan pamerkan juga senjata-senjata, lebih kurang 12 senjata yang mengikut evolusi akan menarik juga perhatian atau pengunjung-pengunjung yang ahli-ahli yang termasuk dalam Wisma dalam kita punya seminar itu lagi. Dan kita juga akan mengadakan juga sedikit demonstrasi yang tidak melibatkan letupan, tidak membahaya, tetapi akan menarik minat pada ahli-ahli tim-tim yang masuk dalam seminar itu. Dan juga saya juga menyeru kepada generasi-generasi beruniform universiti dan sebagainya untuk datang, untuk menyertai seminar yang akan dilaksanakan ini. Jadi akan menaikkan semangat generasi muda, akan menjadi orang yang begitu bersemangat. Kenapa? Ilmu persenjataan bila kita diajar dengan sejarahnya, dengan keupayaannya, ilmu sebagai akademik dan juga pengamal dapat disatukan, akan meningkatkan
Jadi selain daripada demonstrasi secara fizikal, Datuk ada 8 kertas kajian yang akan dibentangkan. Mungkin boleh perincikan apakah kajian-kajian juga sedikit gambaran tentang output kepada kajian ini yang akan dibentangkan nanti. Saudara Ridwan, ada 8 kertas kerja yang akan dibentangkan. Sebahagiannya adalah daripada ahli akademik. Artinya daripada penyelidikan yang dijalankan. Umpamanya ada kertas yang akan membincangkan tentang ilmu bedil dan juga senjata api dalam hikayat, dalam karya agung tradisional dulu. Kemudian ada juga yang ahli akademik yang akan membentangkan tentang kajian tentang ilmu perisikan ketenteraan, spy lah kalau kita kata. Sebab dalam perisikan tentera ini mustahak kalau dalam perang. Kemudian akan ada juga penyelidik yang akan membentangkan tentang teknologi senjata api Nusantara di zaman silam. Kemudian kita ada daripada pihak tentera sendiri yang akan membentangkan tentang strategi persenjataan sekarang. Kemudian ada kertas daripada pihak tentera strike yang akan membicarakan tentang penghasilan senjata api di Malaysia. Kemudian yang lebih menarik lagi, kita datangkan 2 orang pandai bedil yang menghasilkan kembali bedil matchlock ataupun kancing sumbu yang digunakan dalam abad ke-17 dan akan dibuat demonstrasi menunjukkan kepada peserta bagaimana mekanisme pembedilan itu, mekanisme tembakan itu seperti mana yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Jadi ini menjadikan seminar ini begitu menarik. Okey, minit terakhir ini Lieutenant Colonel mungkin boleh sampaikan sedikit harapan Lieutenant Colonel untuk melihat seminar ini berjaya dilaksanakan. Okay, harapan saya terutama Muzium Terdarat ialah sebati dengan diri kita tentang sejarah, terutama sejarah ketenteraan, yang mana kita mengharapkan supaya generasi-generasi yang berada di luar, yang berada di universiti sekarang ini supaya turut hadir dan juga boleh mengetahui apakah itu senjata dan bagaimana rasa mengendalikan senjata itu sendiri, mengenal pasti teknik-teknik, data teknik senjata itu sendiri akan lebih menaikkan semangat kita generasi muda untuk mempertahankan tanah air kita sendiri. Allah. Jadi seminar ilmu bedil dan juga senjata api Melayu akan dilaksanakan pada 6 hingga 7 November 2024 yang akan diadakan di lokasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih kepada Datuk Dr. Abdul Muati Zamri Ahmad, Fellow Perunding Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Terima kasih juga kepada Lieutenant Colonel Muhammad Yazid Nordin, Timbalan Pengarah Muzium Tentera Darat. Baiklah, seterusnya kita akan ke cerita pagi di negeri Johor. Jadi ini adalah berkaitan berkenaan dengan peranan Jabatan Penerangan Johor dalam pengurusan bencana banjir. Bersama dengan rakan saya yang sudah pun bersedia di sana, apa kata kita ke Johor sekarang? Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Johor, Johor Bahru, bagi membawakan usaha dan peranan Jabatan Penerangan Johor dalam menguruskan bencana banjir dalam negeri. Dan seperti sedia maklum, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah memainkan peranan dalam menguruskan banjir dalam negeri dan Japan Johor adalah salah satu agensi yang terlibat. Untuk itu, kita bersama dengan Pengarah Japan Johor, Saiful Hisham Mansor. Jadi, terima kasih Tuan. Jadi Tuan boleh ceritakan Tuan peranan Japan Johor dalam menguruskan bencana banjir ini? Terima kasih Saudara Erwin. Sebelum saya menjawab persoalan saudara, saya ingin menjelaskan satu bahawa Jabatan Penerangan merupakan salah satu agensi yang memainkan peranan sebagai ahli jawatankuasa pengurusan bencana sama ada di peringkat pusat, negeri dan juga di daerah. Ya, ini selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara yang dulunya disebut MKN 20, arahan ke-20. Jadi sekarang ini telah diubah, ditambah baik, disebut sebagai arahan NADMA nombor 1.
ya. Jadi dalam hal pengurusan senario bencana ini, perkara yang perlu kita berikan perhatian sepertinya aktiviti manusia serta risiko kemunculan ancaman baru, ya, yang mana yang ini kena kita fokuskan. Dan daripada situlah dalam arahan nombor 1 tu diperincikan apakah perkara tindakan yang perlu kita ambil. Jadi menjawab pada soalan saudara Edwin tadi itu, peranan Jabatan Penerangan ni melaksanakan hebahan awal di kawasan yang dikenal pasti oleh pihak bilik gerakan ataupun pusat kawalan operasi bencana PKOB negeri dan juga daerah, ya. Jadi hebahan yang kita buat ni melalui kaedah sebaran di media sosial ataupun hebahan yang dikenali sebagai Info on Wheels yang kita dalam unit bergerak kita, ya, berdasarkan arahan oleh pihak bilik gerakan ataupun PKOB tadi itu. Kalau yang IOW tadi itu Info on Wheels, kita akan membuat hebahan umum, ya, mengenai dengan langkah persediaan sebelum banjir, apa kita kena buat kalau sebelum berlaku bencana, langkah-langkah keselamatan kita, dan juga kita memohon penduduk di kawasan yang terlibat supaya bersedia untuk berpindah jika diarahkan oleh pihak berkuasa. Dalam situasi semasa berlaku bencana, ya, pihak Jabatan Penerangan bertugas di bilik gerakan ataupun di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan berperanan sebagai kumpulan kerja pengurusan media, ya, yang ini diterajui oleh Jabatan Penerangan sendirilah. Jadi antara tugasnya meliputi aspek pengeluaran kenyataan media, pengurusan sidang media serta pemakluman keadaan semasa situasi bencana kepada media. Jadi ini tujuannya kita nak pastikan menjamin kesahihan sesuatu perkara ataupun maklumat itu, maklumatnya betul dan tepat dan tidak dimanipulasi oleh pihak yang bertanggungjawab. Akhir sekali, dalam situasi selepas bencana, peranan kita membuat pemakluman melalui IOW tadi itu tentang perkaranya langkah-langkah keselamatan dan kesihatan semasa proses pembersihan kediaman, dan kita juga membuat pemantauan kandungan portal berita di media sosial dan sebagainya untuk kita nak pastikan maklumat itu sahih dan betul supaya tidak bercanggah dengan keterangan rasmi yang dikeluarkan oleh pihak PKOB. Jadi ketika ini, apa antara langkah-langkah persediaan JAPEN Johor dalam menyebarkan maklumat kepada umum? Okey, untuk makluman Saudara Edwin dan juga makluman semua sekali, Jabatan Johor, Penerangan Johor sekarang ini dalam keadaan yang kita sebut mood siap siaga bagi menghadapi monsun timur laut. Jadi memandangkan negeri Johor antara negeri yang berada dalam keadaan waspada, saya selaku pengurusan Jabatan Penerangan Negeri Johor, ya, dan juga selaku ketua kumpulan kerja pengurusan media di arahan nombor 1 tadilah, ya, kami telah mengarahkan pegawai penerangan untuk sering bersedia dari segi tenaga kerja dan juga kenderaan unit bergerak JAPEN untuk membuat hebahan apabila diperlukan, ya, berkait bila muncul satu bencana. Selain daripada itu, kita minta agar semua pegawai penerangan di daerah untuk memantau keadaan cuaca serta membuat hebahan melalui media sosial ataupun media info news tadilah jika diperlukan. Jadi penyebaran maklumat ni pemantauan contohnya lah keadaan cuaca melalui laman sesawan NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia serta arahan semasa dari Pusat Operasi Bencana Daerah ataupun negeri. Jadi akhir sekali boleh kita kongsikan di mana orang awam boleh dapatkan maklumat-maklumat yang JAPEN ingin salurkan? Okey, untuk pengetahuan penonton, ya, anda semua boleh mendapatkan maklumat ataupun informasi tentang amaran cuaca serta keadaan semasa di beberapa portal rasmi Jabatan Penerangan. Dan saya nak ambil kesempatan di sini, kita nak mengingatkan kepada orang ramai untuk tidak mudah menyebarkan maklumat serta kenyataan yang tidak sahih ataupun tidak ditentu sahkan. Sebab bila penyebaran maklumat yang tak tentu sah ni tadi, dia boleh menimbulkan kebimbangan, perbalahan, kegusaran dalam kalangan masyarakat, ya. Jadi boleh menimbulkan keadaan panik pula dalam masyarakat. Jadi sekiranya berlaku keadaan yang itu tadi, penyebaran maklumat itu, jadi anda boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1958 dari laman web Jabatan Penerangan Johor
type saja Jabatan Penerangan Johor insya-Allah akan ada, ataupun agensi penguatkuasa bencana negara ataupun laman web NADMA, dan yang ketiga Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, maklumat berkaitan dengan bencana sentiasa dikemas kini di saluran berkenaan. Terima kasih Encik Saiful atas perkongsian maklumat tadi. Sekian laporan saya dari Johor Bahru. Kita kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Erwin dari Johor berkenaan dengan peranan Jabatan Penerangan Johor dalam pengurusan bencana banjir. Ya, dan Anugerah Sri Angkasa hujung minggu ni. Oh, berdebar kita nak tahu siapa pemenangnya. Ya, dan kita juga mungkin bersama dengan bakal pemenang nanti insya-Allah. Dan itu kita bersama dengan, saya kenalkan, Cik Rashidah Ali, hiburan musikal TV terbaik, dan calon hiburan musikal TV terbaik. Dan juga di hujung sana iaitu Puan Norazita Hazarai, iaitu merupakan calon juru kamera TV MCP terbaik. Tahniah diucapkan kepada kedua-duanya. Cik kedua-duanya. Ya. Okey, tahniah diucapkan kepada kedua-duanya. Kita doakan kejayaan buat anda berdua insya-Allah. RTM memang terkenal dengan penganjuran konsert ataupun program-program dalam unit hiburan yang berimpak tinggi. Konsert hiburan minggu ini bukan sekarang, daripada dulu lagi. Daripada Siti Nurhaliza, orang artis baru sampailah sekarang dah jadi antara yang besar di Malaysia. Pengalaman Puan Rashidah sendiri dalam menganjurkan dan juga menerbitkan konsert berimpak tinggi sehinggalah tercalon dalam anugerah Sri Angkasa ini. Cik, bukan Puan. Cik, silakan. Okey, Cik. Pengalaman ya. Sebenarnya pengalaman bekerja di unit hiburan tu sendiri lama. Saya pun bermula daripada bawah. Banyak yang kita belajar. So alhamdulillah untuk tahun 2024 ni 2 rancangan saya tercalon untuk kategori hiburan musikal TV terbaik, dan juga rancangan terbitan saya juga tercalon untuk kategori juru kamera. Ada 2 dalam tadi tanya saya tentang cabaran tentang pengalaman dan cabaran. So sebenarnya setiap tahun kita belajar benda yang baru. Macam mana kita nak melahirkan menerbitkan satu rancangan yang kita rasa kita cuba buat yang terbaik untuk tontonan umum. So apa yang kita rasa, kita kena bagi diorang rasa yang sama juga. So nak kata terbaik tu diri sendiri tak boleh nak label terbaik kan. So juri di luar sana yang pilih antara terbaik antara, sebab kami baru calonkan. Itu yang saya rasakan, pengalaman tu, daripada pengalaman tu yang melahirkan apa yang kita buat pada program tersebut. Dan kawan semua, bila top program kan? Cik Rashidah ini 2 program yang tercalon, iaitu Malam Kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2022 dan juga pertandingan akhir di Barat pada tahun 2022 yang disiarkan di TV2. Betul. Macam mana menghasilkan ketika Anugerah Sri Angkasa pada tahun 2022 itu? Okey. Hilang suara. Sejuk. Okey, untuk penerbitan Anugerah Sri Angkasa pada 2022 tu sebenarnya satu cabaran yang sangat besar, sebab pada tahun tersebut sebenarnya adalah tahun permulaan yang kita mula menerbitkan rancangan secara biasa semula selepas kita PKP, selepas COVID-19. Dan cabaran yang keduanya ini adalah dia dah jadi besar skalanya kerana penglibatan dengan kementerian. Selepas 5 tahun Anugerah Sri Angkasa tidak bersiaran, tidak dianjurkan. Last tak salah saya 2015. 2015 lepas tu baru kita start balik 2022 tu dengan skala yang lebih besar. So cabaran tu banyaklah. Bila dah lama tinggal, kita nak start from the top. Masa tu tak salah saya ada 70 lebih kategori. Dan dianjurkan untuk 2 malam. Malam 1 dan malam 2. Wah, itu dia. Banyak benda nak diambil kira. Banyak aspek lah. 19 tahun pengalaman dalam industri hiburan khususnya. Jadi pastinya banyak tempoh perjalanan itu, banyak cerita dan juga pengalaman serta cabarannya juga. Kita tanya dengan kakak kamera kita, Puan Norazita. Wanita, seorang wanita mengendalikan
antara individu yang menghasilkan shot kamera. Pernah juga bekerja dengan tim SPM juga. Ya, betul. Apa pengalaman manis ketika bekerja? Kerana anda tercalon untuk program konsert minggu ini 2023, istimewa minggu bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza. Pengalaman bekerja dengan Datuk Siti memang pengalaman manis sebab kita faham Datuk Siti penyanyi nombor 1 negara dan kita bekerja dengan seorang yang profesional. Jadi saya pada masa itu terlibat untuk 2 hari semasa rehearsal dan semasa hari rekod. Jadi saya tengok Datuk Siti seorang yang humble, sangat profesional. Jadi mudahlah untuk kameraman bekerja sama dengan beliau. Kita juga ada tim penerbitan yang profesional juga dari pihak Cik Rashidah Ali. Yang saya suka pada Tok T ni cara dia berinteraksi dengan kamera. Cara dia pandang kamera. Jadi untuk pada kamera shot saya lebihkan kepada close up dan big close up untuk menampakkan reaction Tok T, untuk menampakkan kecantikan Tok T, senyuman manis Tok T. Yang pada masa itu saya lihat dan saya gambarkan dalam bentuk visual supaya penonton boleh lihat apa yang suasana yang berlaku pada konsert tersebut. Jadi memang pengalaman yang manis dan mudahlah untuk kameraman bekerja dengan Datuk Siti. Sangat mudah. Dan apabila pencalonan top 5 ini selaku jurukamera TV MCP terbaik, bagaimana perasaan pada mula je kan? Pada mula dapat tahu pencalonan ni, saya mewakili 6 orang kameraman juga yang boleh saya sebutkan. Silakan. Aziz Hussein, Sahuri Patlila, Azimin Aziz, Rohaida Abidin, Rahim Hamidun dan Azhari Razali. Mula-mula memang tak percaya. Tapi sebab kita dah beri komitmen yang terbaik, pihak juri pun dah, pihak juri profesional juga dah buat pilihan. Jadi kita tunggu sajalah keputusan macam mana. Ya, insya-Allah. Dan pastinya untuk menghasilkan satu konsert yang terbaik. Konsert minggu ini 2023 episod Siti Nurhaliza diarahkan oleh Cik Rashidah. Jadi interaksi antara penerbit dan juga juru kamera. Dan untuk memastikan macam ekspresi Datuk Siti Nurhaliza itu diambil dengan tepat pada waktunya. Boleh gambarkan perjalanan itu untuk menghasilkan satu konsert yang bagus. Silakan, ini masanya untuk Cik Syida bercerita. Panjang nak jawab soalan tu. Okey, sebenarnya benda ni kita kena faham apa yang kita buat. Kalau kita buat konsert minggu ini tu Datuk Siti Nurhaliza. So kita faham flow penceritaan, jalan cerita lagu-lagu yang disusun tu bila kita tim produksi yang menyusun dan juga kita bekerja dalam satu pasukan. So bukan saya bekerja seorang diri. So apa yang saya rasa saya nak buat tu kadang-kadang saya akan bagi tahu dekat tim cameraman juga. So biasanya sebelum kita start rakaman ataupun kita start rehearsal, kita akan briefing dengan tim cameraman, tim technical, tim production. So supaya apa yang saya cuba nak gambarkan di dalam televisyen tu, benda tu semua orang tahu, semua orang dapat sampai. So kalau macam dia kata tadi dari segi apa yang dia Ita sebut tadi tentang shot yang masa tu peranan dia, saya rasa masa tu awak dekat kamera sub master kan? Saya kamera 1. Kamera 1. So peranan dia untuk ambil big close up dengan close up tu memang kita tahu Datuk Siti tu seorang yang cantik. Orang suka tengok dia senyum bila dia menyanyi, ekspresi dia. So benda tu kita kena sampaikan kepada penonton. So interaction antara pasukan kita untuk buat konsert minggu ini tersebut ataupun mana-mana konsert pun. Benda tu sebenarnya apa yang kita nak sampaikan tu kita kena share dengan semua orang yang terlibat supaya mereka dapat rasa sekali. So benda tu akan diterjemahkan dalam visual. Nak menterjemahkan hiburan ni kepada audio visual ni sebenarnya masing-masing kena faham. Bila faham, kita dapat satu hasil yang cantik lah insya-Allah. Perlu faham peranan masing-masing untuk kita sampaikan kepada masyarakat dan juga penonton kan. Betul. Sama juga kita berada di sini. Kita mendengar arahan penerbit, kita tahu kamera mana kita akan bercakap. Jadi harapan dah tercalon itu pun dah cukup baik. Tapi kalau menang itu alhamdulillah, itulah satu rezeki sikit harapan daripada Cik Syida. Pertama sekali syukur alhamdulillah lah tercalon untuk ni. Sebenarnya tercalon
untuk kategori ini bukan hasil titik perlu saya seorang. Ini bersama pasukan, especially saya punya tim, unit Ibrani TV, kementerian, dan harapan saya setiap orang mengharapkan kemenangan, tetapi saya dapat tercalon dan duduk dalam top 5 ni pun saya dah rasa bersyukur sebab barisan top 5 tu sangat kuat-kuat. Ya, semuanya hebat ya. Semuanya hebat. Ya, Dan kita tanya diucapkan kepada kedua-dua anda yang telah pun calon 5 terbaik. Terima kasih diucapkan kepada Cik Rashidah Ali, calon untuk hiburan muzik TV terbaik, dan juga terima kasih diucapkan kepada Puan Razita Hazarai, iaitu calon bagi kategori juru kamera TV MCT terbaik. Itu dia. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda semua yang menonton kami seawal jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Nampaknya kita dah pun berada di hujung siaran Selamat Pagi Malaysia. Moga perkongsian hari ini dapat memberi manfaat buat anda semua, insya-Allah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dengan itu saya Ridwan dan saya Raja Fiara Jarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Come on.